We are very fair in this matter, so we will have the same time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keputusan oleh timbalan tadi dia kata ketua pembangkang 10 menit lagi ada. Tetapi saya bagi lebih daripada itu. Lepas itu saya ditegur lagi pula. Apa nih? Tolonglah. Silakan Pak. Tan Sri Speaker. Tan Sri peraturan mesyuarat Tan Sri. Batu sudahlah. Bukan, saya tidak ni. Sudahlah Batu. Isunya ini. Silakan Pak. Ini isu prinsip. Bila kita bahas Sudahlah Batu, sudahlah. bahas dengan Menteri Kewangan, bukan dengan backbencher. Jadi Batu. ketua pembangkang dalam Batu. convention, kita ingat kita Batu. tidak pernah ada masa terhad. Batu sudahlah Batu. Betul, saya bukan nak pertikaikan. Tan Sri tapi peraturan saya mesyuarat. Batu sudah, kalau tidak pertikaikan Batu sudahlah. Ada yang hormat, timing Dewan Rakyat sepanjang ingatan saya tidak ada fix. Ya betul, From to time kita accommodate. ya betul. Seperti apa yang saya nampak di sini tadi bahwa ketua pembangkang ada lagi 10 menit. Tetapi atas budi bicara saya, kena ucapan itu lucid, maka saya beri masa lebih Tapi daripada saya- itu. Saya Jadi hanya kalau apapun yang saya mempertikaikan sebut nanti ini kepada Rembau, isu. kalian yang berhormat nanti akan berucap Tan Sri juga. ini betul. Sudahlah, Saya tidak Batu, sudahlah, pertikaikan Batu. Kuasa Tan Sri bagi masa. Hanya bandingan tidak tepat. Bandingan ucapan ketua pembangkang anda balas kepada bajet yang dibentang oleh oleh Menteri Kewangan. Menteri Kewangan kita bahas dengan Menteri Kewangan. Tidak setanding dengan boleh dibandingkan dengan ahli-ahli parlimen yang lain. Itu Batu. sebab saya Batu. Boleh ke ini Batu adalah duduk? convention Bolehkah Batu parlimen. duduk biar saya respons kepada Batu? Okey. Bolehkah? Kalian yang hormat, ini berbahas. Menteri Kewangan berhujah. BN backbenchers berhak untuk berbahas. Tidak semestinya bahwa oleh kerana Menteri Ketua Pembangkang berbahas seperti begitu juga panjang dia, tidak. Ini berbahas. Kedua belah pihak ada hak untuk berbahas. Bukan bermakna apa yang dibahas oleh backbencher itu semestinya pendek daripada Ketua Pembangkang. Ini berbahas yang berhormat. Sudahlah Batu, sudahlah. Saya tidak pertikaikan. Tuan Sri yang betul nak bagi masa, tidak ada masalah. Hanya bandingan itu tidak tepat. Yang berhormat, parlimen tidak convention salah yang itu berhormat. Tidak salah, bandingan itu tidak salah yang berhormat. Karena selepas ini backbenchers juga akan berhujah sama pendek dengan pembangkang. Dan yang berhormat harus ingat bahwa bilangan kerjaan adalah lebih ramai daripada pembangkang pun saya persamakan. Apa yang berhormat terlampau sangat ini. Sudahlah, sudah. Ini peraturan mesyuarat. Dalam Tan- dewan Sudah, silakan Nanti Bapak. peraturan mesyuarat. kerajaan Tan Sri. dan pembangkang. Tan Sri, ini peraturan mesyuarat. Tan Sri perlu dengar Apa? saya. Tan Sri peraturan mesyuarat. Tan Sri perlu hormati peraturan dewan ini yang dilaksanakan oleh Tan Sri sendiri. Tan Sri kena hormati itu peraturan mesyuarat. Tan Sri kena dengar peraturan mesyuarat saya. Tan Sri Kalau yang berhormat terlampau sangat peraturan mesyuarat itu, apabila sudah saya buat keputusan, dengarlah. kita sudah dengar, tapi Please. kita nak bangkit satu isu. Saya rasa Tan Sri kena dengar. Tan Sri boleh tolak, itu berhak Tan Sri, tapi perlu dengar dulu. Tan Sri tadi buat dua poin. Kita tak pertikaikan hak untuk membahas, itu bukan isu dia. Isu dia adalah ada dua isu Tan Sri kita nak bangkitkan. Satu, Tan Sri ataupun peraturan tadi menghadkan masa untuk ketua pembangkang berhujah. Itu satu. Yang kedua yang dibangkitkan oleh rakan saya daripada Batu, Tan Sri samakan status ketua pembangkang dengan seorang ahli parlimen daripada Barisan Nasional. Itulah isu juga. Saya nak bangkitkan ini. Satu, kita nak dewan ini membuat amalan setaraf dengan parlimen berperlembagaan daripada negara lain. Kita gunakan Westminster sebagai contoh, ya. Sebab itu tradisi dewan ini, dan kita ada bukti, rakan-rakan lain boleh sahkan. Dulu ketua pembangkang tidak dihadkan masa dia, dan ini adalah selaras dengan tradisi parlimen lain. Kita boleh semak
Westminster, Ketua Pembangkang tidak ada dihadkan masa apabila menjawab Ketua Menteri Kewangan. Canada sama juga, Australia sama juga. Dan itulah tradisi yang baik yang kita sudah, kalau itu kurang ajar, tolonglah. Itulah tradisi. Tak apa yang berhormat, tak apa. Mereka ini yang berhormat, terlampau bijaksana, terpaksa saya dengar. Apa yang disarankan terpaksa saya dengar. Ikut suka hati mereka lah, tak apa. Baik. Dan saya ucapkan Teruskan. terima kasih dan saya dengar. Sebab itulah Tansi pun ada tugas, kita pun ada tugas, ya. Jadi itulah tradisi, the best practice of parliament yang lain. Dulu kita ada ikut, sejarah itu terbukti, kita ada ikut itu. Tapi kali ini kita buat perbezaan. Kita menghadkan Ketua Pembangkang bermatampau. Itu pun bagi saya tidak baik. Sepatutnya, dan ini disebut oleh timbalan speaker beberapa kali, ya, yang tadi mengkongsikan, kita harus mengikuti tradisi yang baik daripada tempat lain. Dan dulu kita buat. Kenapa kita tak ada ikut sekarang? Ya, kenapa kita hadkan masa itu? The tradition is, dengan izin, is unlimited time for opposition leaders in all these parliaments. Why is this parliament different? Satu lagi yang kedua, untuk Dan Sri jangan layan lagi Tan Sri. Yang berhormat, Kita ada 8 hari Tan Sri. Kita ada 8 hari. Kita ada beratus pada perubahan. Tidak apa yang berhormat. Okey, Apa? pembangkangan Tidak apa yang berhormat, dulu yang berhormat. Tak apa. 2 jam Tan Sri. Yang berhormat sudahlah, yang berhormat, sudah. 2 jam. Apa Sudah yang berhormat. Sudah, Kita tak apa, sila. Tansi, kita tidak pertikaikan kuasa kerusi, kuasa Tansi Ketua dan speaker yang lain untuk menghadkan masa. Kuasa itu ada. Peraturan Masyarakat 35/7. You can organize, you can limit the time for speeches. Tapi tradisi untuk Ketua Pembangkang itu lain. It's unlimited. Dan kita perlu amalkan dulu. Ya, tapi sekarang sudah tukar dan ini yang menimbulkan persoalan. Yang kedua, untuk Tan Sri mungkin secara terkeluar, tak tahulah, ayat untuk samakan status Ketua Pembangkang dengan lain itu pun sudah lari daripada tradisi parlimen. Ada jelas kalau kita ikut amalan di parlimen lain. Manakah mereka samakan Ketua Pembangkang mereka dengan ahli parlimen yang biasa daripada kerajaan? Tak ada langsung. Jadi kenapa Tan Sri, itu jadi Ketua Pembangkang dah dapat keistimewaan. kita mau parlimen ini dihormati. Kita mau parlimen ini mengikuti tradisi terbaik daripada dunia lain dan negara lain. Kita tak mau parlimen ini diturunkan jadi macam yang tidak dihormati. Yang berhormat terjadi. Yang berhormat terjadi. Ya. Boleh berhormat dulu yang berhormat. Ketua Pembangkang juga dapat Dulu yang berhormat, boleh duduk dulu yang berhormat. 2 jam Tan Sri. Kan? Ahli yang berhormat, Itu Subang. itu saja. Duduk dulu yang berhormat, Subang. Ahli yang berhormat, Subang. Boleh duduk yang berhormat, Subang. Saya ikut arahan Tan Sri betul. Saya tak ikut. Ahli yang berhormat, Subang. Boleh duduk dulu. Saya akan duduk. Duduk yang berhormat, Subang. Nanti kita tunggu siapa yang Ahli yang tadi. berhormat, duduk dulu yang berhormat. Ahli yang berhormat, bilangan sebelah pihak kerajaan ramai. Bukan semua dapat bercakap. Tidak saya perseimbangkan bahawa apabila yang bercakap sini 10, sana juga 10. Tak ada. Daripada mula lagi saya jadi speaker Dewan Rakyat, saya cuba yang seadil mungkin. Belum pernah dibuat bahawa selepas kerajaan pembangkang, kerajaan pembangkang. Hal yang berhormat, kalaupun saya ada cakap yang mengatakan bahwa Rembau adalah sama masa, you just speak the small little remedy me. Saya terlampau sudah yang berhormat bagi laluan yang seluas mungkin. Mau lagi, kalau sudah kena beri betis, jangan lama pahala. Kalau kena pahala, janganlah pijak kepala. I can be very strict. I can be very accommodative. You want to play the game? Let's play the game. I don't have any problem with that. Saya tak ada. Apabila yang berhormat sebut dengan parliamentary practice di tempat-tempat yang berhormat sebut, sebutlah sekali dia punya package bahawa it's a parliamentary practice. Apabila speaker kata duduk, maka dia duduk.
Sebutlah yang lain-lain. Sila Rambang. We have wasted a lot of time already. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang bau duduklah dengar. Tan Sri, terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya nampak petang ni Tan Sri tension sikit, jadi saya buka ucapan saya dengan pantun lah untuk Tan Sri. Bulu merak cantik berkaca, gugur sehelai ke dalam baldi. Brim prima pekerja swasta, semua golongan belanjawan payungi. Terang bulan, terang bercahaya, cahaya memancar ke Tanjung Jati. BN junjung rakyat dan negara, itulah dianya janji ditepati. Ramai orang menggali perigi, ambil buluh diikat sederak. Belanjawan pembangkang bersadur mimpi, bahawa negara terkulai bankrupt. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya ucapkan tahniah kepada Ketua Pembangkang tadi dibahas begitu lama, dan saya tertarik sekali dengan apa yang disebut di akhir ucapan beliau tadi, bahawa kalau sekiranya nauzubillah min zalik mereka menang dan membentuk kerajaan Putrajaya nanti, Ketua Pembangkang kata dia nak bahagikan tugas Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Jadi pelik sekali lah, pada hari ini dia Ketua Pembangkang, dia juga bentangkan belanjawan daripada Pembangkang juga. Dia tak bahagikan tugas, dia segala-galanya. Tak ada kabinet bayangan, dia semua bayangan. Tan Sri Pengerusi, Tan Sri Yang Di-Pertua, dan juga tadi Ketua Pembangkang masih ada dalam Dewan. Saya juga tertarik dengan ungkapan ataupun petikan yang dibuat tadi. Cuma nak perbetulkan sikit pronunciation. Plato, bukan Plato. Plato tu daratan tinggi, tanah tinggi. Bila bukit-bukit tu tak ada cerun lagi, that's Plato. Plato adalah ahli falsafah daripada, dia bukan Plato, Plato ataupun Pluto. Tan Sri Yang Di-Pertua, saya selaku ahli Parlimen Rembau mengucapkan tahniah dan menyambut baik belanjawan 2013 ataupun bajet 2013 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri kita dan Menteri Kewangan di Dewan Rakyat pada hari Jumaat yang lepas. Sebelum kita menilai belanjawan yang telah dibentangkan itu, kita harus mengakui bahawa kerajaan sesungguhnya berdepan dengan pelbagai cabaran yang meliputi keadaan ekonomi dunia yang sungguh pun akan mencatat prestasi yang lebih baik, namun masih lagi perlahan tanggungjawab untuk memastikan kebajikan rakyat terjaga serta kepentingan untuk memastikan tanggungjawab pengurusan kewangan negara yang lestari dan mapan. Oleh sebab itu, Menteri Kewangan merangkap Perdana Menteri kita sebut bahawa Malaysia adalah sebuah oasis dalam kemelut ekonomi dunia, di mana-mana saja kita tengok, sama ada di China, di Amerika Syarikat ataupun di Kesatuan Eropah, mengalami kemerosotan dan juga kemelut ekonomi. Tetapi di Malaysia, terutama di Malaysia, kita masih lagi melihat pertumbuhan yang mapan, yang kuat, yang sustainable, dan juga pengurusan kewangan yang berhemah dan bertanggungjawab seperti mana yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri kita. Berlandaskan sinopsis cabaran ini, saya merasakan kerajaan telah berjaya untuk memastikan segala aspek dan keperluan ditangani dengan penuh berimbang dan berhemah dan dengan berjaya. Dalam aspek pertumbuhan ekonomi, Tan Sri Yang Di-Pertua, kerajaan dengan bermodalkan peruntukan sebanyak 251.6 bilion ringgit Malaysia dijangka akan memacu perkembangan ekonomi pada kadar 4.5 hingga 5.5% berbanding anggaran 4.5 hingga 5% bagi tahun ini. Kita melihat bahawa segala langkah transformasi ekonomi kerajaan yang telah dilaksanakan sudah dan sedang membuahkan hasil tuainya dengan pencapaian pelaburan swasta sebanyak 75.3 bilion ringgit Malaysia bagi separuh pertama 2012, dan ini dijangka mencecah kepada 148.4 bilion
bagi tahun 2013. Maksudnya di sini Tan Sri, apa yang kita sebut janji dan komitmen kerajaan bahawa kita nak mengalih tanggungjawab pertumbuhan ekonomi dan penjanaan ekonomi, the engine of growth dengan izin, daripada kerajaan yang membelanjakan melalui public expenditure kepada private investment ataupun pelaburan swasta telah pun berjaya melihat hasilnya bermula daripada tahun lepas dan juga tahun ini. Malah kerajaan juga akan terus melipat gandakan lagi pelaksanaan 12 bidang utama ekonomi negara ataupun NKEA, di samping pelbagai inisiatif lain seperti usaha bagi merancakkan kegiatan perusahaan kecil dan sederhana negara. Apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang tadi, bahawa bajet ini, belanjawan ini, pertumbuhan kita adalah hanya untuk golongan golongan maha kaya dan kroni, amat tidak betul sekali ya. Saya nampak Ketua Pembangkang yang telah keluar daripada Dewan semenjak ini suka guna perkataan maha kaya dan kroni semenjak dia naik private jet daripada golongan maha kaya dan kroni beliau juga. Tetapi saya melihat bahawa perancangan ekonomi yang telah diperkenalkan oleh kerajaan bukan hanya untuk golongan yang ada di atas, tetapi bermula daripada bawah dengan pelbagai package insentif untuk perusahaan kecil dan sederhana yang insya-Allah akan saya sentuh kemudian. Saya yakin dengan kebijaksanaan kepimpinan serta kecekapan perancangan yang ditunjukkan, segala yang dirancang ini akan memberi nilai tambah kepada ekonomi negara, di samping menjawab segala tuduhan pembangkang yang acap kali mempertikai kemampuan ekonomi negara untuk berkembang maju. Pada masa yang sama, Tan Sri Yang Ketua, cakupan belanjawan kali ini sangat luas, umpama pohon rimbun yang terbentang memayungi. Sebut sahaja segala kelompok dan segmen masyarakat, baik tua, muda, pendapatan sederhana dan rendah, di bandar dan di kampung, pelajar maupun penjawat awam, bujang atau berkeluarga, peniaga dan pengguna, pesara, baik tentera, kesemuanya bakal menikmati sentuhan dan pertimbangan daripada belanjawan Kerajaan Barisan Nasional ini. Kerajaan kita sentiasa mengambil berat masalah yang dihadapi oleh rakyat dan bertungkus lumus bekerja berusaha menyelesaikannya, dan ini terselah dengan segala bantuan yang diberi seperti pelaksanaan berterusan Bantuan Rakyat Satu Malaysia ataupun BRIM 2.0, pembelaan nasib petani dan nelayan, pinjaman pengusaha bas sekolah, bonus kepada kaki tangan awam, bantuan pendidikan serta pelbagai insentif lain. Malahan isu yang selalu saya bangkitkan iaitu kajian cukai pendapatan juga diambil kira, dan ini pastinya akan memberi banyak faedah dari segi pendapatan boleh guna untuk pekerja dan golongan pertengahan. Dan untuk makluman Dewan, saya melihat bahawa pemberian seperti ini bukan semata-mata pemberian untuk mengumpan undi sebelum pilihan raya, tetapi berasaskan kepada teori ekonomi. Contohnya, kalau kita dituduh bahawa BRIM itu adalah umpan untuk pilihan raya, kita lupa bahawa di Malaysia ini kita ada marginal propensity to consume yang begitu tinggi. Maksudnya apabila kita memberi pendapatan ataupun kita menampung pendapatan rakyat kita, sudah tentu dan sudah pasti ia akan memberi kesan kepada ekonomi kita dengan kesan gandaan ataupun multiplier effect. Saya buat kajian Datuk Seri dan Tan Sri, dan saya minta pengesahan daripada pihak Kementerian Kewangan bahawa tahun lepas saja apabila kita memberi BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia, kepada mereka yang layak menerima, bukan hanya mereka dapat RM500, tetapi ini secara langsung telah menyumbang 0.2% kepada pertumbuhan KDNK kita, oleh kerana kemungkinan mereka belanja itu adalah tinggi sekali. Manakala aspek yang lain adalah elemen yang amat membezakan tawaran kerajaan pimpinan Barisan Nasional dan segala janji manis. Ya, Saudara Dedang. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Rembau. Tadi Muhammad Rembau dia cakap tentang BRIM. Dan Muhammad Rembau menyatakan bahawa BRIM adalah sebenarnya subsidi yang disasarkan kepada kumpulan ataupun orang-orang yang tepat, yang betul, maknanya yang memang memerlukan. Dan dia juga adalah sama dengan subsidi lain, cuma kaedah tukar. Tetapi ada hujah mengatakan bahawa BRIM ini adalah pancing, umpan kepada pilihan raya. Kepada saya, kalau selama ini ada subsidi, BRIM juga subsidi. Tapi kalau orang ahli isu bahawa BRIM itu adalah pancing pilihan raya,
Adakah itu merupakan satu hasutan pada pandangan Rembau? Saya nampak bahawa pihak pembangkang amat khawatir dengan keberkesanan BRIM dari sudut penambahan pendapatan dan dari segi kita berani untuk melaksanakan BRIM buat tahun yang kedua. Mungkin mereka rasa bahawa ini adalah satu one-off tahun lepas dan tidak anggap dan tidak jangkakan bahawa Perdana Menteri akan melangsungkan BRIM. Jadi macam-macam tuduhan bahawa ini rasuah, ini umpanan bagi pilihan raya dan sebagainya. Dan bagi kita di pihak Barisan Nasional, kita tahu ini adalah satu pemberian ikhlas daripada kita, sama juga seperti subsidi yang disebut oleh Ledang tadi, tak sebut langsung daripada pembangkang bahawa subsidi itu dah umpanan pilihan raya, malah Ketua Pembangkang sendiri telah memberi umpanan pilihan raya yang paling jelas sekali tadi. Dia kata kalau menang dia akan turunkan harga minyak. Itu umpan pilihan raya juga, bukan kita yang umpan pilihan raya. Macam-macam dia cakap, ya. Manakala aspek yang saya nak sebutkan tadi membezakan tawaran kerajaan pimpinan Barisan Nasional dan segala janji manis, janji bulan bintang dan cakrawala Bima Sakti pembangkang ini, di mana di samping kerajaan dapat memastikan kebajikan rakyat terbela, kita masih mampu merancakkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangkan beban defisit negara daripada 4.5% KDNK kepada 4% pada tahun depan. 4.5% tahun ini dikurangkan kepada 4%. Ini bezanya kerajaan Barisan Nasional dan juga apa yang ditawarkan oleh pembangkang. Pembangkang bila dia tawarkan sesuatu, dia tak bajet habis, dia tak buat full budgeting, full costing. Dia cuma menjanjikan, tetapi dia tak sebenarnya tak masuk dalam bajet bayangan mereka, shadow budget mereka ataupun bajet alternatif mereka, berapa kos pembiayaan segala janji mereka. Tetapi apa yang kita bentangkan di sini dibentangkan dengan teliti sekali, dengan segala angka, macam-macam buku yang kita dapat yang memperincikan bajetnya. Bajet mereka yang dibentangkan dia amat nipis sekali, jadi tak banyak detail. Tapi kita tahulah mereka tak ada angka tertentu, tetapi amat nipis sekali, tetapi langsung tidak menjawab soal bagaimana nak membiayai segala bentuk janji mereka, daripada nak turunkan harga minyak, nak menghapuskan tol, macam-macam lagi lah yang saya akan sebut nanti, ya. Jadi kita ini membuktikan bahawa bukan sahaja kerajaan Barisan Nasional mempunyai perancangan yang lestari dengan penekanan kepada peningkatan pendapatan dan pelaburan, malahan ia juga mempunyai disiplin dan komitmen yang tinggi dalam mengurangkan perbelanjaan ataupun defisit berbanding dengan saudagar janji di sebelah sana yang menawarkan segala-galanya tanpa langsung menyentuh peningkatan sumber ataupun hasil yang akan menampung dan membiayai janji mereka itu. Bahkan kerajaan juga akan melaksanakan proses merasionalisasikan subsidi agar lebih tertumpu kepada golongan yang layak, di samping menawarkan insentif yang tepat lagi bertanggungjawab dengan pemberian diskaun kepada pembayaran PT-PTN yang konsisten membayar hutang. Ini satu lagi beza antara falsafah Barisan Nasional dan falsafah pembangkang. Pembangkang ni mereka tidak yakin dengan keupayaan mereka untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Sebab itu masalah hutang adalah untuk penyelesaiannya adalah untuk menghapuskan hutang itu. Bukannya untuk menjana pertumbuhan ekonomi, bukannya untuk meningkatkan gaji, bukannya untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang lebih besar lagi, menjana pekerjaan, menjana kenaikan gaji, tetapi menghapuskan hutang. Satu pendekatan yang tidak sustainable langsung. Kalau kita berdepan dengan masalah hutang PT-PTN, jawapannya bukan dengan kita menghapuskan hutang tersebut, tetapi jawapannya adalah untuk tumbuhkan ekonomi kita, menjana pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi. Barulah kita ada keyakinan dengan perancangan kita sendiri. Tetapi bila tidak ada keyakinan dengan perancangan mereka sendiri, mereka tidak yakin boleh menjana pekerjaan, mereka tidak yakin boleh mendapat gaji yang lebih tinggi. Maka mereka kata untuk selesaikan masalah ini, to solve this problem is not to grow the economy, but to solve this problem is to write off the debt. Ini adalah shortcut, jalan pintas, jalan yang malas untuk menyelesaikan sebuah masalah. Saudara, terima kasih Tan Sri Yang Dipertua dan Yang Berhormat Rembau. Penjelasan Yang Berhormat Rembau mengenai PT-PTN ini tepat, dan acap kali saya membaca artikel yang dibuat oleh Yang Rembau dan perdebatan sudah tentu mematahkan hujah Saudara Rafizi Yang Berhormat Permata Ampau mengenai PT-PTN ini. Tapi saya mau mendengar komen Yang Berhormat.
Saya kira Yang Berhormat Rembau, apabila parti pembangkang, terutamanya Yang Berhormat Permatang Pau, cuba untuk menghapuskan PTPTN ini, sudah tentu target beliau ialah pelajar-pelajar universiti, kerana mereka yang akan terbabit secara langsung. Tetapi hari ini, setelah pilihan raya kampus dibuat, kita dapati orang yang dikatakan akan mendapat manfaat daripada polisi Songsang ini menolak bulat-bulat saranan yang dibuat oleh Yang Berhormat Permatang Pau. Bermakna mereka pelajar-pelajar universiti yang boleh mendapat manfaat daripada dasar PTPTN, penghapusan PTPTN ini, menolak dasar ini secara jelas melalui pilihan raya baru-baru ini. Saya minta komen daripada Yang Berhormat. Terima kasih sahabat saya Ali Muhammad daripada Kota Belud. Ini masalahnya di sini adalah bahawa pembangkang dia underestimate mahasiswa kita. Dia anggap bahawa mahasiswa kita akan telan bulat-bulat semua janji tanpa mereka semak sama ada janji itu dapat dilaksana ataupun tidak, ya. Dia janji nak hapuskan hutang PTPTN. Ini contoh. Ini perbezaan kita bahas perbezaan apa yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Responsible. Kalau bayar dalam tahun pertama dapat diskaun 20%. Responsible. We are teaching them responsibility. Kalau bayar dengan consistent dapat diskaun 10%. We are teaching them responsibility. We are not teaching them to run away from their loans ataupun kerajaan ambil alih daripada hutang mereka. Apa yang diajar di situ pun saya tak tahu. Hutang tak payah bayar. Saya tak tahu apa yang diajar di situ. Tetapi saya nak bagi tahu kepada Ahli Yang Berhormat daripada Kota Belud bahawa bila kita bentangkan kepada pelajar-pelajar universiti, kepada mahasiswa, bahawa kalau dengar janji pembangkang bahawa mereka nak hapuskan hutang PTPTN dan juga nak bagi secara percuma pendidikan di IPTA secara percuma, kita tegaskan. Bila saya jumpa dengan mahasiswa, saya tegaskan bahawa there is no such thing as free lunch. Dengan izin Tan Sri Yang Ketua, maknanya tidak ada apa-apa dalam dunia ni yang percuma. Kalau kita kata percuma hari ni, akan ada satu hari nanti somebody has to pay for it. Akan ada orang yang perlu bayar apa yang kita bagi percuma pada hari ini. Jadi saya kata kalau kita nak hapuskan PTPTN 30 bilion ringgit, kalau kita nak membina 10 lagi IPTA menelan pembelanjaan 20 bilion ringgit campur 30 bilion dia punya OPEX, dia punya belanjawan pengurus. Kalau kita nak hapuskan PTPTN, kita hapuskan MARA sekali, pinjaman MARA. Kalau tidak, apa belanjawan ni pinjaman daripada MARA, dia marah. Jadi itu 4 bilion ringgit. Jadi disebut bahawa dia nak bagi pendidikan percuma. Jadi saya rumusan dia, saya bagi secara pintas selalu. Dia punya cost implication of PTPTN dihapuskan dan pendidikan percuma adalah 185 bilion ringgit Malaysia ataupun 18 bilion ringgit setiap tahun. Dan bila kita bentangkan kepada mahasiswa, mereka faham sekejap mereka faham. Sebab itu apabila mereka faham dan tibalah ujian yang sebenar, bila kita nak uji sama ada mereka terima ataupun tidak, kita tengok kepada pilihan raya kampus. Ada setengah orang kata pilihan raya kampus ni tak ada kena-mengena dengan apa yang berlaku di luar dan sebagainya. Tetapi apabila Pro M ni menang, macam-macam Twitter yang keluar daripada Ahli Yang Berhormat dari Pembangkang, Pro M menang di UKM, Pro M menang di UIA. Jadi mereka kaitkan dengan sendirinya bahawa ada kaitan dengan kerajaan, dengan Pembangkang. Tetapi untuk makluman Ahli Yang Berhormat daripada Kota Belud, untuk rekod dalam Dewan ini, dalam pilihan raya kampus baru-baru ini, daripada 20 IPTA, 18 telah dimenang oleh pelajar-pelajar yang pro aspirasi dasar kerajaan. Maksudnya apa? Maksudnya dasar ini yang menjadi umpan besar bagi mahasiswa daripada pihak pembangkang telah gagal, fail sama ada dari segi konsepnya, fail sama ada dari segi pengaruhnya, fail sama ada dari segi communicationnya, sampai mahasiswa yang bijak pandai, yang golongan yang terpelajar pun sudah menolak PTPTN dan juga dasar pendidikan percuma. Sahabat saya, tuan yang terutama bekas tuan terutama daripada Rombi. Terima kasih Yang Berhormat. Sungguh bernas sekali hujah-hujah Yang Berhormat tentang isu PTPN. Saya nak tanya, adakah Yang Berhormat sedar bahawa cadangan itu bukan cadangan sepenuh belah sana, hanya PKR saja. DAP tak bersetuju. Ya, betul. La ilaha illallah.
Ini lebih standard lah. Kalau dia kena sikit agak macam cip makan cili lah, dia kata pedas. Pedas dia bising lah. Saya bertanya belah sana, yang jawab belah sini tu buat apa? Saya tanyakan Mak Sedar, saya sikit saja, bahawa cadangan ini ialah cadangan PKR tidak terima oleh DAP. Yang itu Bapak Perdana Menteri kata tak ada satu pandangan yang sama pihak mereka. Sama-sama. Yang kedua ni, yang terakhirnya, cadangan Rafidi ni, dengar yang Muhammad, ini cadangan PKR kononnya Menteri Kewangan. Menteri Kewangan Pakatan ke Menteri Kewangan PKR? Sekali. Saya nak jawab tu. Saya jawab. Sekali. My fault. Jawab. My fault. Saya bagi nanti. Sambung sekali. Saya bagi nanti. Duduk. Saya bagi nanti. Sabar. Saya bagi nanti. Saya nak jawab ni kekanda saya daripada Rompen ni. Saya setuju sangatlah dengan apa yang disebutkan oleh Rompen. Sebab tu saya rasa saya sebenarnya hari ni saya berat sekali saya nak bangkitkan satu isu ni. Sebab saya rasa kesian sekali dengan sahabat-sahabat kita daripada Parti PAS. Tadi yang disebut oleh Rompen tadi bahawa ini cadangan daripada PKR, ini Menteri Kewangan daripada PKR, parti-parti daripada Pakatan Rakyat ni dia kerja dalam silo, dia tak melibatkan semua. Saya nak bagi satu lagi contoh. Ni kesian sekali ya. Ni kepada ni yang Muhammad Rompen ya. Saya bacalah as bedtime reading, saya baca yang nipis ni belanjawan alternatif ya. Saya baca belanjawan alternatif ni. Ini yang Muhammad Rompen tak ada sepatah pun tentang Islam dalam belanjawan. Tak ada sepatah pun. Mungkin baru apa yang Muhammad Barang nanti tegur sikit lah. Tak ada sepatah pun. Dalam belanjawan kita sebut nak upgrade sekolah agama, nak industri halal, sukuk, wakaf, macam-macam kita sebut, tapi dalam ni tak ada langsung sepatah pasal Islam pun tak ada. Kesian betul lah. Saya tak tahu ni belanjawan Pakatan Rakyat ke belanjawan DAP, saya pun tak pastilah. Kekanda Saya rasa kesian sekali lah ya. Jadi sikit Rembau. ya, tak apa. Nanti kemudian. Tak apalah, bagi sikit. Dah banyak Jadi, dah tanya. Bagilah sikit. Tak apa. Kata saya nak bagi. Bagilah. Belum. Kita Ada yang berhormat, jangan tangkar ada yang berhormat, tahu peraturan mesyuarat. Kalau orang bawa tak kasih laluan, tak apalah. Tadi Rembau kata dia nak bagi dan Sri. tak, Dia nak saya bagi, tahu, dia saya kata. tahu. Dia nak bagi tadi. Selangor dia rasa sensitif sebab Tak apalah. suara dia. Tak, saya tarik balik pada yang PTPDN. apa, PTPDN dan yang PTPDN. tak masuk dalam belanjawan. Jadi dia rasa Tak sensitif apa, lah. tak apa. Jadi kita pun terkejut PTPDN tadi. Soal Rembau. apa? Tak PTPDN, please. Nanti banyak lagi. Boleh Tak kan? apa. Please, before Tak apa. Ahli Parlimen Kota Baru yang tiket yang minta saya bagi. Tak apa. Boleh tak yang berhormat yang sedang berdiri duduk dahulu? Okey. Lagi je. Saya cuma pasal Rembau, duduk dulu Rembau. Yang berhormat, cukup kesabaran saya pada petang ini tercabar. Sekarang saya sedang berfikir, yaitu saya ubah pendirian. Di masa-masa akan datang saya tidak akan lagi benarkan yang berhormat one to one bercakap, bermaksud kalau satu daripada pembangkang, satu juga daripada kerjaan. Sekarang ini saya buat rasio 2 to 1. Oleh karena ikuran daripada apa yang disebut oleh Batu dan Subang tadi. Jadi bagi yang berhormat yang sedang berucap, kalau panjang lagi ucapan itu Rembau dan ada rakan-rakan yang minta mencela, kalau rasa tidak boleh buat dalam masa yang telah diberi, jangan kasih laluan. Dan bagi yang berhormat yang ingin mencela pula, kalau sudah dikatakan tidak, jangan paksa. Karena kalau saya janji, kalau saya yang mempengurusi, siapa juga yang berbuat demikian seperti yang dibuat oleh Subang tadi dan Batu, saya akan halau. Sila Rembau, ingat, ambil ingatan, jangan lagi cabar kesabaran saya. Sila. Baik Tan Sri. Cuma pasal PTPTN ni saya cuma minta pandangan daripada kerajaan ya, sebab saya amat sokong sangat hari itu kita minta supaya PTPTN ni kita mudahkan pembayaran dan kita ada insentif yang baru, diskaun dan sebagainya. Cuma saya nak tanya sama ada diskaun ini bersikap Rembau Indra Mahkota berdiri. Kalau kasih laluan bagi tahu, kalau tidak saya suruh Indra Mahkota duduk. tak apalah, saya bagi dia. Indra Mahkota duduk. Tak kesian, saya bagi dia. Bagi sila.
Terima kasih Tan Sri. Tan Sri selalu senyum, nampak lebih muda. Yang berhormat, jangan lagi cabar kesabaran saya. Saya cukup mood bagus tadi tengah hari. Terima kasih. Tetapi alial yang hormat yang lain tidak simpati dengan orang lain. Saya simpati. Kalau simpati teruskan, jangan lagi banyak cerita. Terima kasih. Terima kasih. Tan Sri yang Ketua. Saya terus dengan isu yang Rembau bagi laluan tadi berkenaan PTPN. Saya nak bertanya pada Rembau. Pandangan kerana Rembau banyak mengulas tentang isu PTPN dan juga membahas apa yang dianjurkan oleh cadangan Pakatan Rakyat. Saya nak tanya pandangan Rembau. Semasa isu PTPN ini dibangkitkan secara besar-besaran 3-4 tahun yang lalu, sebaik saja pilihan raya 2008 dulu, ke-12 dulu berakhir, kemudian isu ini ditimbulkan dengan begitu meluas, dan pada masa itu ada cadangan daripada pihak kerajaan dan kebetulan di bawah kepimpinan mantan Perdana Menteri yang lalu, Yang Berhormat Kepala Batas, kebetulan ada dalam Dewan. Saya ingat pada masa itu bahawa ada cadangan untuk mengenakan tindakan atau usaha mengutip balik bayaran daripada para pelajar yang dikatakan engkar, dan peraturan itu telah dimasukkan dan dibawa ke dalam Dewan bahawa undang-undang mensyaratkan bahawa kutipan itu boleh dilakukan melalui lembaga sedara negeri, dan peraturan telah dimasukkan bahawa sekiranya keengkaran berlaku, para peminjam dan juga penjamin mereka iaitu ibu bapa akan boleh dikenakan tindakan sehingga diisytiharkan muflis, dan perkara itu telah pun dilaksanakan dan telah pun diterangkan oleh pengerusi PTPN yang ada dalam Dewan, kata silap saya. Perkara ini telah pun dilaksanakan dan dibangkitkan beberapa statistik senarai peminjam yang gagal pada masalah untuk keluar negara, dan perkara itu telah dibangkitkan. Baik. Yang saya nak tanya ni pandangan Rembau, adakah Rembau rasa peraturan itu telah pun ditarik balik semula lanjutan daripada Pakatan Rakyat yang membangkitkan perkara secara besar-besaran, dan kita punya statistik yang besar di mana para pelajar yang menghadapi masalah, terutama apabila mendapat tentangan daripada ibu bapa mereka sendiri, telah tampil memberi maklumat kepada kita dan meminta kita membawakan isu berkenaan dengan beban PTPN ini yang tanggungan oleh mereka. Adakah Rembau bersetuju bahawa perkara ini hanya terbangkit dalam masa 3-4 tahun kebelakangan ini, dan kerana itulah Perdana Menteri semalam 2 hari lepas memasukkan 20% diskaun itu sebahagian daripada usaha untuk mengambil hati para pelajar dan juga keluarga mereka, selaras dengan undang-undang yang telah dibuat terdahulu dilihat terlalu membebankan pelajar dan juga keluarga mereka. Saya nak tanya pandangan Rembau, bersetujukah undang-undang terdahulu itu lebih teruk daripada apa dia sekarang dan cuba nak dibawa ke sekarang? Terima kasih. Terima kasih Dato' Kota kerana mengajar kita Rembau, bagaimana nak cakap benda yang sama tiga kali berulang. Sekejap. Ya, ni tekan dia. Sekejap. Terima kasih Yang Berhormat Rembau. Untuk makluman Yang Berhormat Rembau, edisi yang Berhormat angkat tu, itu edisi yang tidak diiktiraf. Ini edisi yang diiktiraf. Ini jadi saya akan beri, ini 77 muka surat. Buka saja muka surat pertama sudah ada satu ayat Quran. Ini selaras dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Hendaklah kamu berlaku adil pada sesiapa jua, kerana sikap adil itu lebih hampir kepada takwa. Jadi saya mohon supaya bentara ambil dan kemukakan kepada Berhormat Rembau sekarang. Terima kasih. Alhamdulillah, Kota Baru nasib baik ada sepotong ayat Quran dalam belanjawan sebagai afterthought, ya, sebagai afterthought sebab ini pun 77 muka surat, jadi mungkin disahkan setelah okey. Rembau, saya nak fikir lagi dah Rembau. Tadi saya nak pergi, saya nak jadi Tansi Syahlam ada mana satu Rembau nak Yang Berhormat Syahlam wala Selangor belum. oh terima kasih saya buka Sila. oh ya
ada sepotong Al-Quran. Ya, Saya minta tapi masalahnya saya minta ada kenyataan dia yang tidak Ahli yang berhormat. dan saya tidak tepat. Saya belum habis. Kerana dia telah menuduh bahawa kita ni tak ada kena-mengena dengan Islam. Saya minta dia tarik balik. Terbukti tak benar. Dan Tan Sri, Sejak saya nak sambung Tan Sri Rembau hanya tengok kepada ayat Quran saja. Seluruh pemikiran itu adalah pemikiran sambung Tan Sri Islamic Ketua. governance. Saya nak sambung Tan Sri Ketua. Ya, saya nak Rembau sambung. hanya tengok kepada ayat Quran je. Sebab apa? Sebab saya nak bagi tahu Amaran kepada Ahli yang dia. berhormat, ahli yang berhormat Kuala Selangor. Sudah habis. Saya nak habiskan isu ni ya. Ya. Saya cuma nak clarify Ya. dalam Yang dewan ini. berhormat. Saya cuma nak Ada yang berhormat, ada yang berhormat tolong, ada yang berhormat seorang demi seorang. Kalau Sri Gading nak mencela, Rembau Saya- beri laluan ke tidak? Bagi sikit. Tan Sri, saya Rembau. nak ingatkan Rembau. Ramai orang mempergunakan ayat-ayat Al-Quran. Itu sebab ada kenyataan kadang-kadang mereka jual ayat Quran untuk kepentingan dan keuntungan yang sedikit. Ya. Jadi dalam pengajaran agama kita, hendaklah kamu beriman, hendaklah kamu bertakwa, hendaklah kamu berlaku adil. Dan kalau kita analisa seluruh apa yang disuruh oleh agama dengan ungkapan-ungkapan yang tertentu, alhamdulillah kerajaan kita telah pun melakukannya, telah, sedang dan insya-Allah akan melakukannya. Tapi dari segi bagaimana pelaksanaan itu Fatwa Sri Gading. ini amanah. Jadi Rembau jangan nak layan sangat apa yang mereka perkatakan itu, kerana kadang-kadang hanya cakap di mulut tapi tidak dibuat. Tanya Ketua Pembangkang, apa yang diperkatakannya apakah telah dilakukan waktu dia berkuasa? Namun Yang Muhammad Rembau, saya amat tertarik hati dengan peristiwa dalam Dewan hari ini. Jelas menunjukkan bahawa apabila Pakatan Pembangkang ini membentangkan bajetnya mengikut kehendak parti masing-masing. DAP mengikut kehendak dia, PKR mengikut kehendak dia, PAS pun mengikut kehendak dia. Jadi kalau PAS nampak tak bersesuaian dengan PAS, dia akan ubah suai mengikut kesesuaian PAS. Jadi ini menunjukkan bahawa Pakatan Pembangkang ni adalah sebuah pakatan yang tidak dapat menjamin masa depan untuk mewujudkan satu bentuk pasukan yang boleh menjamin kesejahteraan rakyat. Kerana dari segi pembentangan ini pun dieksploitasi mengikut kehendak parti masing-masing. Apa pandangannya Muhammad Rembau? Terima kasih Yang Muhammad Rembau. Bajet Pakatan Rakyat ni, dia kata belanjawan, kita kata bajet. Tak apalah, dia nipis. Kita bagilah ruang untuk mereka mengatakan okey, mereka tidak mempunyai data. Tetapi dalam belanjawan mereka ini, saya nak tanya kepada Yang Berhormat Rembau. It's all about priority. Yang Berhormat Tan Sri dengan izin. Priority. Sebelum panjangkan, yang dibahas ini bukan bajet pembangkang. Tapi kita tak ada halangan. Saya cuma mengingatkan saja. Tan Sri, betul. Kita tak ada halangan. There's more interest Pasal bajet kita jauh lebih baik. Sudahlah, salam. Tan Sri, Yang boleh cuma komen pada ketika siapa sedang bercakap ialah speaker. Yang lain tak boleh. Sila Kutamlun. ya betul Tan Sri, saya setuju sangat. Memang sebetulnya hari ini sepatutnya kita membicarakan tentang belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri. Tapi sebagai wakil rakyat daripada Barisan Nasional ni, ya Tan Sri, apabila membaca belanjawan mereka ini satu manipulasi fakta, ini harus dijelaskan. Sebab itu saya minta pandangan Yang Berhormat Rembau. Oleh kerana belanjawan mereka ini sebenarnya adalah prioriti. Mereka tidak bercakap tentang bagaimana sekolah agama ditubuhkan, berapa banyak yang nak dibuat, berapa banyak peruntukan untuk JAKIM. Itu yang disebut oleh Yang Berhormat Rembau. Prioriti bermakna
peruntukan untuk kemajuan agama Islam tidak menjadi prioriti kepada Pakatan Rakyat, sebab itu tidak termasuk di dalam belanjawan mereka. Betul Tan Sri, saya setuju dengan Kota Belur. Apa yang saya bangkitkan adalah apa yang diberi oleh belanjawan Barisan Nasional. Kita sebut soal sekolah agama, kita nak bagi 100 juta, kita nak tubuhkan perbadanan wakaf, kita nak buat pasaran sukuk yang paling besar di dunia, kita nak majukan industri halal. Ini sebahagian daripada pembangunan Islam di negara kita. Tetapi kita buat perbandingan yang mudah, pembangkang tak ada langsung. Cuma yang dibagi oleh Kota Baru kepada saya ni, saya ucapkan terima kasih lah sepotong ayat. Itu pun saya rekod untuk Dewan ni, saya nak tutup bab ni. Itu dikepilkan, di staple. Dia bukan dokumen asal. Last minute dia kepilkan di sini. Dia ada staple. Dokumen exhibit 1 dikepilkan PAS punya input. Dia di staple. Kesian PAS. Baik Tan Sri, saya teruskan ya. Kesian. Pada masa yang Bawa sikit rembau. Ya, okey. Sikit Yang Ketua, saya cuma ingin bagi pihak selaku pengurusi Pemuda Barisan Nasional, saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan, kepada Perdana Menteri kita, kerana kita betul-betul nampak bahawa belanjawan ini adalah mesra kepada orang muda. Diberi pengkhususan, diberi penekanan, diberi tumpuan, diberi fokus yang memang khusus untuk orang muda, dari segi pinjaman, diskaun PTPTN, bantuan keusahawanan, latihan, pekerjaan, perumahan, voucher buku dan sebagainya. Dan rata-rata saya pergi dalam laman sosial dan sebagainya, saya melihat bahawa sambutan orang muda terhadap bajet ini cukup baik sekali. Dan sekaligus saya nampak bahawa dalam pilihan raya yang akan datang tidak ada masalah bagi Barisan Nasional menjadi pilihan bagi orang muda, insya-Allah. Kesimpulan Tan Sri adalah satu belanjawan ini satu belanjawan yang komprehensif, bertanggungjawab, sehingga bukan saja orang muda, bahkan sesiapa saja boleh menegaskan bahawa belanjawan 2013 ini adalah belanjawan untuk rakyat Malaysia. Tan Sri Yang Ketua, saya nak bangkitkan bahawa belanjawan ini adalah soal unjuran. Kita bukan hanya beri pada hari ini saja, tetapi kita ataupun kerajaan Barisan Nasional telah membentangkan satu belanjawan yang memberi penekanan kepada perubahan perekayasaan struktur ekonomi kita. Bukan hanya kita bagi BRIM pada hari ini, bukan hanya kita bagi voucher buku pada hari ini, bukan hanya kita bagi bantuan awal tahun persekolahan, tetapi kita juga melihat bagaimana the structure of our economy, structural change ataupun perubahan struktur itu dapat kita buat dengan cara yang tidak mengganggu gugat pertumbuhan ekonomi. Contohnya Tan Sri, kita melihat bagaimana kerajaan pada hari ini telah menyebut bahawa subsidi itu akan dirasionalkan ataupun akan ada rasionalisasi subsidi supaya mereka yang layak terima akan menerima. Saya melihat exercise ataupun program BRIM ini adalah langkah pertama bagaimana kita nak sampaikan subsidi kelak kepada mereka yang layak menerima. Apabila BRIM dilaksanakan dengan jayanya 2 tahun, maka kita ada pengkalan maklumat ataupun database di mana kita sudah tahu siapa yang berada di bawah pendapatan RM3,000. Selepas ini mungkin tahun depan ataupun 2 tahun lagi, kita boleh ambil subsidi bil ini dan kita boleh sasarkan bil subsidi itu kepada mereka yang layak terima, supaya tidak lagi diberi kepada mereka yang tidak layak. Contohnya petrol subsidi yang disebut sebagai satu subsidi yang tidak progresif langsung, yang kebanyakan yang dapat subsidi petrol ini adalah golongan atasan, tetapi langsung tidak disebut oleh pembangkang. Contohnya bahawa akan dirationalize subsidi petrol ini, disebut hanya bahawa akan kurangkan harga minyak. Tetapi di pihak Barisan Nasional kita melihat bahawa inilah masa untuk kita menstrukturkan semula ekonomi kita, termasuk juga kutipan cukai, di mana pada hari ini kita melihat bahawa terlalu banyak penekanan diberi kepada kutipan cukai secara langsung ataupun direct taxation, dan mungkin sudah tiba masanya untuk kita berhijrah kepada satu regimen ataupun rejim kutipan cukai yang berbeza. Tan Sri Yang Ketua, saya juga ingin memaklumkan kepada Dewan bahawa bajet ataupun belanjawan pada hari ini harus dibaca bersama dengan NKEA ataupun National Economic Transformation Program ataupun ETP, dengan pelbagai NKEA. Kalau kita hanya baca belanjawan, kita tidak akan dapat menangkap segala perancangan kerajaan untuk menjana pertumbuhan ekonomi. Sebab itu kalau kita lihat dari segi insentif yang diberi, kalau dulu kita bagi tax holiday secara umum
kepada setiap industri, kita bagi pioneer status dan sebagainya. Hari ini kita melihat, betul-betul melihat daripada mana kita nak melihat pertumbuhan dari segi sektoral. Dan kita telah kenal pasti contohnya oil and gas sector. Bukan hanya penapisan tetapi generally speaking services dalam oil and gas sebagai satu sektor yang boleh menjanakan nilai tambah yang melibatkan pekerjaan, yang melibatkan technical know-how daripada tempatan Malaysia, dan itu diberi satu insentif pencukaian yang khusus. Ini adalah transformasi hari ini, di mana pada hari ini kita lebih targeted dari segi insentif kita. Dan juga kita melihat yang paling penting bagi, antara paling penting bagi saya Tan Sri adalah penjanaan pekerjaan. Kita di pihak Barisan Nasional, kita tak buat unjuran tanpa kita melihat impaknya kepada pekerjaan. Kita tidak buat, contohnya pembangkang, dia janji macam-macam tetapi dia tak explain berapa banyak pekerjaan akan dijana. Dia cuma kata dengan belanjawan mereka akan menjana pekerjaan, mereka akan melihat kepada pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak ada perancangan empirical, how many jobs are created, berapa ribu pekerjaan akan dijana dan sebagainya. Tetapi kita lebih teliti daripada itu. Apabila kita bentangkan belanjawan, apabila kita perkenalkan economic transformation program, ada secara teliti berapa banyak pekerjaan yang akan diwujudkan ataupun dijana oleh perubahan yang dibawa oleh Barisan Nasional. Saya bagi contoh ya Tan Sri yang di-Pertua ya, bagi kita untuk melihat Malaysia menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Kita telah memberi satu sasaran bahawa menjelang tahun 2020 akan menjana 3.3 juta pekerjaan baru. Dan daripada ini kebanyakannya datang daripada middle income or high income jobs. Tak betul apa yang disebut oleh Ketua Pembangkang tadi, bahawa penjanaan pekerjaan di bawah program transformasi kerajaan ini akan menjanakan pekerjaan hanya untuk kumpulan bawahan saja ya. Kita akan melihat menjelang tahun 2020 dengan terlaksananya program transformasi ekonomi kita, 600,000 pekerja keluar daripada pendapatan yang terendah, iaitu bracket pertama, pendapatan yang sama bersamaan dengan RM1,000 sebulan, kepada pendapatan 1,000 hingga 4,000 hingga 7,000. Kita akan melihat peningkatan sebanyak 64%, 64% increase dengan izin Tan Sri dalam number of middle income earners. Jadi tak betul apa yang disebut. Beliau sebut bahawa peningkatan ini kebanyakannya datang daripada mereka yang tidak berijazah. Itu betul. Bukan kerana kita tak mewujudkan peluang pekerjaan untuk mereka yang berijazah, tetapi sebab perancangan Kerajaan Barisan Nasional adalah untuk memastikan bahawa peluang ini tidak hanya diberi kepada mereka yang ada ijazah. Kita nak pastikan bahawa latihan vocational dan technical, iaitu pelajar-pelajar yang tercicir daripada pendidikan arus perdana, dapat pendapatan yang tinggi, dapat pekerjaan yang baik. Itu adalah perubahan struktur ekonomi. Bukan kita dalam lingkungan ataupun dalam kotak yang lama, hanya mereka yang ada ijazah saja kita nak bagi pekerjaan. Kita nak mewujudkan pekerjaan untuk semua, across the board, supaya mereka yang hanya ada latihan vocational dan technical juga dapat menikmati gaji 4,000, 5,000, 6,000 ringgit Malaysia. Dan kita mula Tan Sri dengan 1 hari bulan Januari. Kita mula dengan langkah berani dengan kita memperkenalkan gaji minimum RM900 di Semenanjung Malaysia dan juga RM800 di Sabah dan Sarawak. Gaji minimum ini rata-rata saya jumpa dengan majikan, saya tanya, apakah gaji minimum ini hanya akan melibatkan mereka yang hari ini tidak mendapat gaji seperti itu, RM900, contohnya operator kilang dapat gaji 700, 600. Apakah hanya mereka saja, gaji mereka saja yang akan naik? Tetapi majikan kata kita akan melihat across the board increase. Kita akan melihat mereka yang gaji mereka lebih daripada 900 hari ini, 1,200. Gaji mereka pun akan naik, sebab dia akan ada corresponding increase dengan izin Tan Sri, dengan langkah yang kita buat. Dan kita realistik. Kita tidak janji benda yang akan memusnahkan ekonomi kita. Sekali lagi saya buat perbandingan antara Barisan Nasional dan Pembangkang. Kita buat gaji minimum ini berdasarkan kepada rundingan, berdasarkan kepada kajian. Kita tidak plug figures daripada awang-awang Tan Sri. Kita tengok kepada apa yang boleh memberi satu impact yang bagus kepada pekerja, pada masa yang sama tidak membawa kesan yang negatif kepada ekonomi kita. Malah kalau Pakatan Pembangkang dia kata gaji minimum kita tak cukup, dia nak cadangkan gaji minimum RM1,100 Malaysia.
Memang kalau kita dengar dari RM1,100 Malaysia, satu janji yang begitu baik sekali untuk pekerja, tetapi kita tak tahu bahawa impak kesannya kepada ekonomi apa. Kesannya kepada ekonomi, saya ambil contoh ya. Ini bukan studi ataupun kajian daripada kerajaan kita. Ini kajian yang dibuat oleh Bank Dunia, World Bank ya. World Bank telah mengatakan bahawa, dengan izin, the World Bank has examined the impact of minimum wages based on total compensation on firm operations, employment, foreign direct investment and foreign labor. Simulations derived from a computational general equilibrium model suggest that minimum wages in Malaysia should not be higher than RM900 Malaysia based on basic compensation. Jadi sini kita nampak bahawa apa yang kita usulkan itu adalah satu perimbangan antara tuntutan daripada pekerja yang selama ini saya setuju dengan perjuangan Ulu Langat contohnya yang berjuang untuk ni gaji minimum, saya juga setuju, tetapi pada kadar yang tidak akan memusnahkan ekonomi kita. Kita kena faham, whatever we do, jangan sekali-kali kita memusnahkan ekonomi negara. Itu perbezaan Barisan Nasional dan pihak sana. Kita janji benda yang boleh membangunkan ekonomi kita tanpa negara kita muflis, tanpa syarikat-syarikat tutup kedai, gulung tikar, tanpa kilang-kilang antarabangsa tutup kedai di Malaysia pindah ke tempat lain. Sebab kita nak pastikan bahawa pertumbuhan kita, penjanaan ekonomi kita mapan dan sustainable. Tuan dan Ketua, saya juga saya minta pencerahan. Minta pencerahan. Minta pencerahan. Rembau minta bukan pencerahan. apa, saya tak tahu tahu ada bilion masalah. Roland berdiri Rembau tak kasih laluan. Bukan apa, saya selalu bagi laluan, tapi hari ini saya banyak sangat saya nak sentuh, jadi saya minta maaf. Gaji minimum. Silakan. Rembau bagi laluan. Terima kasih Yang Ketua. Saya juga ingin sebut soal unjuran. Unjuran tadi banyak dibangkitkan oleh Ketua Pembangkang tadi. Soal masalah unjuran kita tak tepat, unjuran kita over exaggerated dan sebagainya. Saya nak bagi tahu just basic unjuran kita. Sebab inilah fakta statistik. Tadi Ketua Pembangkang kata statistik can be manipulated, tapi ucapannya daripada A to Z semua statistik, kita tak tahu manipulated ke tidak. Tetapi apa yang kita nak bentangkan Tan Sri adalah target kita 2011 kita letakkan daripada transformasi ekonomi. Kita bagi unjuran ataupun target sasaran kita RM797 bilion Malaysia dari segi GNI, Gross National Income, nominal Gross National Income. Tetapi dia punya keputusan, dia punya actual figure dia Tan Sri adalah 830 bilion. Maksudnya kita melepasi unjuran tersebut 100%. Kalau GNI per capita 2011 Tan Sri adalah 9,500, GNI per capita 2009 adalah 6,700. Jadi ada peningkatan. Dari segi private investment 94 bilion kita dapat tahun lepas, tetapi targetnya hanya 83 bilion. Maksudnya kita melepasi, kita dapat 113%. Saya sebut ini Tan Sri sebab kita dalam unjuran kita ni mesti berasaskan kepada realiti. Mesti kita pijak atas bumi yang nyata. Dan ini perbezaan Barisan Nasional dan juga Pembangkang. Nasib tahun ini Tan Sri, dia bentang dia punya belanjawan, jadi kita boleh compare. Bukan kita nak bahas soal belanjawan mereka, tapi kita nak compare soal siapa yang realistik, siapa yang pijak atas bumi yang nyata, dan siapa yang berkhayal dan memimpikan di siang hari apa yang tak dapat dilaksana. Saya nak bagi contoh pada Tan Sri. Pakatan Rakyat antara janji manis mereka, Pakatan Pembangkang, antara janji manis mereka, this so-called famous 4,000 pendapatan. Setiap isi rumah akan dapat pendapatan RM4,000 dalam tempoh masa 5 tahun mereka memerintah. Ya. Saya pernah kata dalam debat dalam rencana saya pernah kata ini akan menelan perbelanjaan RM96 bilion dari segi income support. Sekejap. Yang akan menelan perbelanjaan RM96 bilion dari segi income support. Lepas tu mereka jawab, tadi Ketua Pembangkang pun jawab. Dia kata there is a misunderstanding. Ada salah faham. Sebab bukan kita nak menampung perbezaan pendapatan dengan cash handout. Ya, betul Bukan kita nak menampung perbezaan pendapatan dengan cash handout. Contohnya kalau isi rumah itu hari ini pendapatannya RM2,000, bukannya kerajaan mereka akan bagi RM2,000 lagi untuk menampung, tetapi mereka akan menjana pertumbuhan ekonomi, akan meningkatkan gaji supaya sampai ke tahap RM4,000.
RM4,000 setiap isi rumah ya. Sekejap lah, Kuala Selangor belum habis lagi, tengah syok ni. Ya, RM4,000. Okay, kita bagi benefit of the doubt. Kita bagi benefit of the doubt. Sebab lepas saya cakap dia, saya bagi hujan translate. Sebab itulah saya nak jelaskan bahawa it's impossible. Saya bagi contoh. Kalau kita nak tengok pendapatan kita, isi rumah kita naik sampai RM4,000 Malaysia setiap isi rumah dalam tempoh masa 5 tahun. Dalam tempoh 5 tahun. Saya buat dia punya calculation. Dia kena melihat kepada compounded annual growth rate, CAGR, compounded annual growth rate. Maksudnya kadar pertumbuhan tahunan berganda, compounded annual growth rate, ya, sebanyak 21.7% dalam tempoh masa 5 tahun. 21.7% compounded annual growth rate untuk mencapai RM4,000 yang disasarkan oleh pembangkang. Saya nak bagi tahu kepada Dewan, tidak ada sebuah negara pun yang pernah mencapai compounded annual growth rate sebanyak 21.7%. Kita tengok negara yang paling pesat pertumbuhannya dalam 2 dekad yang lepas ini, negara China. Tidak ada negara lain yang bertumbuh dengan begitu pesat melainkan negara China, mainland China. Kita melihat China average lower middle class income, disposable income, compounded annual growth rate from 2000 to 2008 10% saja. 10%. Thailand average household income 2001-2007 6.3%. Malaysia average household income compounded growth rate 3.3%. Macam mana nak cari 21.7% ini? Kalau kita ambil target yang ditetapkan oleh kerajaan Malaysia dalam unjuran pemandu, dalam unjuran kerajaan, kita nak ada GNI, gross national income per capita, sebanyak $15,000 pada tahun 2020. Itu hanya melibatkan compounded annual growth rate of 6.54%. Ya, kalau China yang bertumbuh dengan 8%, 9%, 10% pada tahun 2000 hingga 2010, kalau mereka pun tak dapat sampai compounded annual growth rate of more than 10%, macam mana Pakatan nak janji nak dapat sampai RM4,000? Sebab itu saya maksudkan bahawa this will not be satisfied, dengan izin Tuan Speaker, this will not be satisfied through growth. This has to be satisfied through top up. Sebab itu kita kata ini top up. Top up dia angka besar adalah RM96 bilion Malaysia. Melainkan ini bukan janji lah. Sebab Pakatan Bangkang dia kata manifesto ni bukan janji, manifesto ni tak payah dilaksana. Jadi saya tak tahu ya. Tetapi ini realiti dia. Sila Kuala Selangor. Terima kasih sebab saya Rembau yang akhirnya mau memberikan laluan yang saya kira daripada awal tadi, ya, Tan Sri Ketua Dewan ini mendengar pelbagai bukan saja gross misrepresentation of all our policy advocacy, dan dia terus-terusan menyatakan sedemikian seolah-olah itu adalah kebenaran yang diciptanya kemudian diulang-ulanginya. Pertama tadi tentang PTPTN, dia tahu, dia telah berdebat dengan saudara Fizi and lost and been trashed in the eyes of the nation. He was trashed and I was there, I witnessed it. Tan Sri. Kedua, on this even dengan kejayaan pemandu, dengan segala para penalia pemandu with all this billions of ringgit, ya, masih lagi kalau kita nak kata GNI per kapita pemandu pun ada 3. The true north is even not identified until Repsol challenge, dan nanti hari ini Menteri itu masih tidak dapat tetapkan lagi apa dia the true north, what is the GNI per kapita yang sama ada bersangkutan dengan pertumbuhan 6% ke, masih lagi tidak dapat. Dan you have represented us as if that is a gospel truth, itu satu perkara kebenaran, and you know that very well, itu adalah satu perkara yang tidak benar. You knew it, but you sengaja ulang-ulangi perkara itu. Terima kasih Tan Sri Ketua. Itu saja Ujang. Tak apa. Sudah. You see, that's why itu sebab saya tak bagi laluan tadi. Sebab buang masa.
It's a gospel truth. Ada dalam buku jingga, ada dalam you punya belanjawan pakatan DAP ni pun ada. Semua ada yang RM4,000 tu. Sebab tu saya kata RM4,000 tu tak sekali diputuskan. saya boleh sambung lagi. Boleh sementara yang itu saya bagi kepada Kota Belud. Kalau tidak tu saya sambung. Terima kasih, apa yang Rahmat Rembang. Terima kasih, sebenarnya saya Tan boleh Sri buka. yang dipertua. Tapi not very fair. Dia sebenarnya bukan susah sangat nak membaca buku jingga ataupun belanjawan ni. Nipis sangat. 4,000 tu saya setuju. Kita buat kajian ini bersama, kena top up. Actually 93 bilion yang berhormat Rembau, 93 hingga 96. Tapi saya nak bawa pandangan yang berhormat Rembau terhadap satu perkara tentang unjuran tadi. Yang berhormat berkata tentang unjuran. Tan Sri, bertahun-tahun sejak tahun 2008 ini kita dengar daripada parti pembangkang, terutamanya Permatang PAU, yang mengatakan bahawa Pulau Pinang, Selangor, apabila pakatan memerintah di negeri-negeri tersebut, bajet mereka balance, dan dia mendapik dada bahawa inilah kehebatan Pakatan Rakyat. Lepas itu keluar pula belanjawan 2013 daripada Pakatan Rakyat. Dan yang saya ketahui dari Tuan Yang Dipertua, pertamanya dua perkara yang berhormat Rembau yang saya ingin sentuh. Satu, mereka unjurkan bahawa growth untuk negara kita, untuk ekonomi kita 5.2%. Dengan meletakkan 5.2% sebagai kadar pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun hadapan, itu adalah satu pengiktirafan yang cukup tinggi kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana menyediakan platform ekonomi yang terbaik untuk mereka mendapat 5.2% tahun hadapan. It's a fact. Jadi kalau dia letak 5.2%, secara tidak langsung Yang Berhormat Permatang PAU terpaksa makan hujah-hujah beliau bahawa kononnya ekonomi sekarang ini tidak mampan dan tidak sustainable. Yang keduanya, Tuan Yang Dipertua, Yang Berhormat Rembang, bertahun-tahun kita dengar defisit ini tidak baik. Kita harus balancekan bajet kita dengan pendapatan dan perbelanjaan. Alih-alih Tuan Yang Dipertua keluar pula in 2013 Pakatan Rakyat project budget deficit 3.5%. They expected government revenue 197 billion dan total expenditure 234 billion dan deficit 37 billion. You tell me. Nak bagi tahu sekarang. Let me answer that kalau you ask me. Tak apalah, dia bukan tanya you. Saya rasa defisit itu pun tak betul Yang Berhormat Kota Belud. Dia kata defisit 35%, masih lagi defisit ya, walaupun untuk kita defisit dia masih lagi defisit juga. Tetapi kalau kita ambil segala financial cost, janji-janji mereka, dia lebih daripada itu. I think the budget deficit to go more than 20%. Kita ni jadi macam Greece. Dan kalau kita ambil unjuran, saya ambil apa, sebab kita hari ni kita bagi taklimat sikit lah mengenai public accounting. Ada perbelanjaan yang locked in expenses. So saya nak minta pembangkang perbetulkan sikit. This is the budget of the government. Budget of the government, based on the government, emolument 58 bilion 621 million. Ya, budget you 56 bilion. Pension dan gratuity 13.6 bilion. Budget you 12 bilion. Bayaran khidmat hutang 22 bilion. Ini angka yang sebenar. Bayaran khidmat hutang bajet you 19.4 bilion. Maksudnya you ada shortfall 6.9 bilion dari you punya kiraan accounting. Jadi kalau tidak mahu potong gaji kaki tangan awam, jadi kalau tak nak orang kata buang kaki tangan awam daripada kerja, you must revise your budget deficit yang ini daripada 3.5% to 4.1%. Lagi teruk daripada budget deficit kita. Budget deficit kita 4%. But sebab you tak tahu nak kira, macam mana nak kira dari segi locked in expenditure. Ini soal public accounting ya. Ini soal public accounting. Ini locked in expenditure, bukan variable. Ini bukan variable, this fixed charges ya. Jadi saya minta supaya buat perbetulan dalam punya bajet ni, letaklah 40 lampiran, kepilkan lagi macam ayat Quran tadi, kepilkan ya. Tuan saya ingin saya pergi kepada ni yang lain.
saya nak bangkitkan soal pengurusan hutang negara. Sebab kali ini sering kali dibangkitkan. Dan kita melihat bahawa penting untuk Dewan ini kita bahas soal hutang negara. Tamanya Tuan Tan Sri Pengerusi, hutang negara ini adalah satu perkara yang sering kali dibangkitkan, dan dengan hujah bahawa hutang kita tidak stabil dan negara kita seolah akan menjadi negara yang muflis, negara macam Greece dan sebagainya. Tetapi Tan Sri, kalau kita lihat kepada kadar hutang sehingga Ogos 2012, jumlah hutang kerajaan adalah 480 bilion, ya, dan kerajaan memastikan kadar hutang ini diurus dengan berhemah prudent, di mana komponen hutang terbesar adalah dalam negara, di mana 96% daripadanya adalah hutang dalam negara, yang mana memberikan kita perlindungan daripada risiko perubahan kadar tukaran wang antarabangsa. Kita kena clarify kali ini, Tan Sri yang betul. Sebab kalau nak buat perbandingan dalam ceramah mana-mana saja, atau hutang negara kita terlalu tinggi, kita akan jadi macam negara Greece, sovereign default dan sebagainya, kita kena buat perbezaan soal hutang negaranya. Hutang negara Greece, 3.4 hutang mereka adalah hutang luar, hutang daripada luar negara, hutang foreign debt, ya. Tetapi kita cuma 3.8% saja perbezaan. Jangan, saya pun risau kadar hutang, tetapi jangan kita overstate perkara ini, bahawa tidak ada fiduciary responsibility, kebertanggungjawaban dari segi pengurusan kewangan daripada pihak Barisan Nasional. Seolah-olah hutang kita sudah menjadi satu runway train yang tak dapat kita kawal langsung. Dan kita kena tengok bahawa perbelanjaan mengurus kita dibiayai oleh hasil pendapatan kerajaan. Hutang yang kita ambil sebahagian besar yang tak disebut oleh pihak pembangkang, yang saya paksa sebut bagi pihak backbencher Barisan Nasional, hutang yang kita ambil adalah perbelanjaan yang productive investment, latihan, soal pendidikan yang ada returns on investment, yang ada pendapatan pulangan kepada kita dalam jangka masa yang akan datang. Lain kalau kita ambil hutang untuk membayar hutang. Negara Greece contohnya di Kesatuan Eropah terpaksa mengambil hutang daripada European Central Bank semata-mata untuk membayar hutang lama. Itu beza dengan kita. Kita ambil hutang supaya kita boleh dapat buat pelaburan untuk masa depan. That's the basic difference antara negara yang ada bermasalah dengan hutang dengan negara seperti Malaysia, di mana kita masih lagi sustainable. Pinjaman kita, Tan Sri, hanya untuk membiayai perbelanjaan pembangunan, dan kita masih lagi mematuhi sekatan meminjam di bawah undang-undang dan juga peraturan. Contohnya, had kebenaran Akta Pinjaman Luar Negeri 1963 35 bilion, had semasa 17.5 bilion, dan juga Akta Perbadanan Kerajaan 1983 tidak melebihi 55% KDNK, kita 52.4% KDNK. Dan lebih daripada itu, Tan Sri, nisbah bayaran khidmat hutang kepada hasil. Yang ini penting, sebab kita nak tahu sama ada nisbah pembayaran hutang kita dengan hasil kutipan kerajaan, apakah nisbahnya. Kalau nisbahnya terlalu tinggi, contohnya kalau 20% ataupun 30% daripada pendapatan kerajaan itu dibayar hutang, maka kita boleh melihat bahawa itu adalah satu isyarat merah, red light, warning light, bahawa nisbah pembayaran kita tidak sustainable. Tetapi kalau kita tengok, Tan Sri, prudent, international prudent dari segi nisbah debt repayment over national revenue ataupun nisbah bayaran khidmat hutang kepada hasil untuk tahun 2012 adalah 10.9%. Internationally acknowledged that the level is 15%, 15% adalah prudent. Kurang daripada 15% prudent, lebih daripada 15% adalah fiscally irresponsible. Jadi kalau kita tengok dari segi statistik pembayaran nisbah bayaran khidmat hutang, debt repayment divided by national revenue ataupun pendapatan negara masih lagi dalam lingkungan prudent. Dan kalau kita buat perbandingan dengan negara-negara yang lain, Tan Sri, tadi kita dengar macam-macam perbandingan. Kalau sanggup, minta maaf, saya habiskan. Praktis kita peratusan hutang dengan KDNK pada tahun 2011, kadar kita jauh rendah. Standard & Poor's rating. Sikit je Rabah. Standard & Poor's, please, if you allow. Terima kasih, Tan Sri Ketua. Saya bersetuju kalau Rembau boleh memberikan komentar mengapa dari sudut penarafan yang dibuat oleh Standard & Poor's
and Future rating yang telah pun Standard & Poor's have already downgraded us one notch to A minus, bukan seperti double A plus ataupun double A apa tadi disebutkan oleh Jasin ya. Double A1 katanya ya. So gross misrepresentation dalam dewan ini. So please, there is a lot of concern. This morning dalam BFM, Credit Suisse and juga Deloitte ya menyebutkan tentang there is tidak ada dalam perbelanjaan konkret ya, konkret stats by way of apa yang dikatakan sebagai by way of apa dalam di muka 3025 apabila Menteri Kewangan berucap konsolidasi fiscal consolidation, there's hardly any concrete measures to take account of 15 years of fiscal deficit. You spend in bad time is understandable, you pump prime, but you also overspend in good time, and that is reckless. Terima kasih. Dan juga mendapatkan pulangan supaya bukan sahaja kita dapat memberikan kesejahteraan kepada umat, bahkan kita mahu melihat supaya negara kita terus maju. Jadi kita nak sebut tentang hutang ini, bahkan bukan sahaja kita prudent, bahkan kita telah benar-benar dapat mengurangkan hutang kita pada tahun 2012 ni. Kita hanya dalam 39.99 saja. Sebelum itu adalah 42.2. Jadi maknanya kerajaan telah membuat berbagai usaha bagi memastikan supaya urusan keuangan kita berada dalam keadaan yang terbaik. Apa pandangan Rembau? Terima kasih Jasin ya. Saya nak sambung soal hutang dan juga menjawab apa yang dibangkitkan oleh Kuala Selangor dan Jasin tadi mengenai penarafan ataupun rating kita di peringkat antarabangsa dengan lebih teliti. Sekejap lagi ya. Cuma saya nak kata ini jelas supaya kita dapat perbandingan antarabangsa mengenai kedudukan kewangan negara kita. Hutang kita memang 52.4% KDNK, hutang kerajaan. Kalau kita banding dengan negara-negara lain, Amerika Syarikat 68.7%, United Kingdom 81%, Jepun 200%, Jerman 83%, Italy 120%, India 52.7%, Singapura 98% dan Filipina 54.5%. Ini bukan soal overspending in good times. Tetapi ini adalah soal managing budget, sustainable budget deficit dengan izin dan siang ketua. Kita kena memahami 10 tahun yang lepas ini bukan seperti 10 tahun sebelum itu. Kita kena memahami iklim ekonomi dunia 10 tahun yang lepas ini adalah begitu mencabar sekali. How many global recessions, how many global financial crisis, berapa banyak bank pelaburan gergasi daripada Lehman Brothers, Bear Stearns yang telah muflis, yang telah memusnahkan capital markets, yang telah memusnahkan ekonomi dunia. Dalam keadaan inilah di mana kita terpaksa belanja counter cyclical. Maksudnya kita belanja di mana kita cuba keluarkan ekonomi kita daripada depression, daripada recession untuk memastikan bahawa pertumbuhan itu dapat kita jaga pada taraf ataupun pada tahap yang tinggi. Sebab itu kita buat. Bukan kita buat soal tidak ada sebab kita nak belanja, kita belanja. Bukan soal kita meningkatkan hutang negara kita disebabkan tidak ada sebab. Kalau kita tengok daripada 2000 sampailah ke hari ini 10 tahun yang lepas, 2002 sampailah 2012 tahun ini, kita melihat setiap tahun sudah ada satu gegaran ekonomi yang diperlukan kita meningkatkan perbelanjaan. There were two economic cycles. Two economic cycles, Rembau. Ya, dan Kuala Selangor pun tahu the ramification from an economic cycle bukan 1 tahun, bukan 2 tahun. Exactly. 3 tahun. Exactly. Jadi sebab kita dapati bahawa Indonesia, even Thailand, even Australia experience balanced budget, but even surplus budget. Why not we? Ya. Indonesia is a very good comparison ni yang Muhammad Kuala Selangor. Indonesia didapati penarafan mereka turun daripada BBB to BBB minus. Jadi kalau itu menjadi contoh bagi Kuala Selangor. They started from a low base. You know that very well. Low base. Tiba-tiba low base. Kalau tadi puji Indonesia, bila saya keluarkan fakta, low base. Stop shifting. 6.9% growth in the last quarter. Ya, saya nak bagi tahu ya. Ini soal penarafan. Saya nak jelaskan di sini. Ya, saya nak jelaskan bahawa
Bila convenient kepada mereka, mereka akan keluarkan fakta. Tapi kadang-kadang fakta ni tak betul. Tak betul, ya. Ini satu penipuan. Satu penipuan yang cukup jelas dan nyata dalam dia punya belanjawan. Saya baca verbatim. Indeed, ratings agency Fitch further downgraded our long-term ringgit Malaysia sovereign debt rating from A- to A- from A in August 2012. Ini yang disebut. Maksudnya terjemahannya adalah agensi penarafan Fitch telah menurunkan penarafan hutang jangka masa panjang kita daripada A ke A- pada Ogos 2012. Saya nak tengok betul ke tidak. Saya tengok ini artikel yang keluar dalam Edge, Wednesday 1st August 2012. Wednesday 1st August 2012. Fitch Ratings maintain Malaysia's strong sovereign ratings, at the same time warned of possible downgrade if the country's public debt ratios are not reversed. In a report on Wednesday, the International Rating Agency affirmed Malaysia's long-term foreign and local currency issuer default ratings at A- and A respectively. The outlook for both ratings is stable. Maksud affirm ni kekalkan, bukan menurunkan penarafan. Macam mana boleh menipu? Kalau benda yang basic pun boleh menipu. Betul lah kata Perdana Menteri kita, this budget is not worth the paper it's printed on. Penipuan. Benda yang basic, penarafan, bohong, tipu. Mana ni betul? Nasib baik kita bentang dalam dewan ni, kalau tidak mengelirukan seluruh dewan, seluruh negara mengelirukan benda yang basic. Itu tak masuk lagi soal fiscal deficit, soal unjuran yang tadi saya sebut, banyak macam-macam yang salah. Ini perkara yang mudah. Pergi jumpa Googlekan saja. Tak jumpa Google lagi, cari Google. Tak Google dalam tu, Fitch Rating. Affirm, maksudnya kekalkan. Pokok senang tak faham, kekalkan, affirm, stay the same. Ya. Saya nak cakap soal penarafan. Penarafan dia cakap soal penarafan tadi. Kita tengok penarafan, ya. Dia kata Fitch, dia kata Standard & Poor's, S&P, Moody's, macam-macam. Dia kata, however, Fitch opined that Malaysia's political willingness to reform and strengthen its fiscal revenue base, improve budgetary flexibility, and lessen the reliance on energy-linked revenues would be supportive of the ratings at the current level. Maksudnya dia yakin. Dia yakin bersyarat. Bukan kita. Dia yakin bersyarat. Bukan kita. Ya. Can you read it back again? Additionally, harap boleh faham bahasa yang dibaca tu. Sekejap lah. Dia saya belum yakin bersyarat. Apa syaratnya? Alam berhormat salam. Duduk rembau. Alam berhormat, saya ingatkan lagi, kalau mencela itu, minta hukum dulu kepada yang sedang berhujat. Jangan terus berdiri lepas itu lemparkan hujat. Tolonglah dalam hormat. Kalau nanti saya ambil tindakan keras, nanti buruk juga padanya, saya juga yang kena. Silakan, Bang. Terima kasih, Tan Sri. Additionally, the successful implementation of the government structural reform package resulting in a rise in investment of GDP growth would be positive for the ratings. Memang betul bersyarat. Tetapi dalam belanjawan yang dibentangkan oleh Perdana Menteri, melihat pertumbuhan ekonomi, melihat peningkatan dari segi private investment, jadi syarat itu telah ditepati. Syarat itu telah dicapai. Saya sebut juga S&P. Rembau salah berdiri rembau. Tak ada masalah. Ya? Rembau tak berlaluan. Saya sebut. Ini Standard & Poor. Standard & Poor tidak bersyarat. Standard & Poor cakap secara langsung, the sovereign credit rating on Malaysia reflects the country's strong external liquidity, middle income economy and high savings rate. Generally, pragmatic economic policies and the government's effort to enhance transparency have improved Malaysia's business environment. Ini Moody's pula. Ada tiga syarikat ataupun agensi penarafan besar dunia. Moody's, S&P dengan Fitch. Moody's yang ketiga. These advantages, the country's financial system and strong corporate sector contribute to the country's net international investment surplus. These advantages
have ensured the financeability and affordability of Malaysia's large fiscal deficits and higher government debt relative to its peers. Maksudnya kelebihan yang ada pada fundamental asas ekonomi kita membenarkan kita finance membiayai defisit dan juga hutang kita tanpa masalah. The stable outlook is supported by recent trends in economic performance as well as the initial gains from the government's efforts at structural reforms. Maksudnya agensi penarafan Moody's memperakui bahawa transformasi yang dibawa oleh Kerajaan Barisan Nasional inilah yang telah memberi stable outlook yang diberikan kepada kita. Terima kasih Tan Sri Yang Berhormat Rembau. Ini cerita tentang rating ini amat penting sebab dia adalah sebahagian daripada ekonomi atau belanjawan Pakatan Rakyat 2013. Pada muka surat 13 Yang Berhormat Rembau, very clearly Tan Sri Yang di-Pertua, dia kata di sini, indeed ratings agency Fitch further downgraded our long-term RM sovereign debt rating to A- from A in Ogos 2012. Ini adalah fakta yang tertulis di dalam muka surat 13 belanjawan Pakatan Rakyat. Tetapi pada masa yang sama, laporan yang dibuat tadi, ayat pertama yang dalam laporan yang disebut oleh Yang Berhormat Rembau tadi, ayat pertama pun mengatakan Fitch Ratings maintain Malaysia's strong sovereign ratings, but at the same time has warned of possible downgrade of the country deteriorating public debt ratio. Tetapi faktanya ialah dalam unjuran, dalam dokumen di sini mengatakan bahawa Fitch telah mengurangkan atau merendah ataupun menukar apa dia downgrading. How can, bagaimana Pakatan Rakyat mahu rakyat mempercayai dokumen belanjawan betul-betul? Saya belum clear. It is so clear. You know, if you want, you minta. It's so clear. Yang Berhormat, tolonglah. It is so clear. You have just Yang Berhormat, tolonglah. August dia Yang Berhormat, Tan Sri, I don't think you understand the tradition of this Dewan. No, saya nak jawab sekejap Yang Berhormat. Saya ulang lagi ya, mungkin Yang Berhormat tak faham bahasa Inggeris. Dia kata di sini dalam muka surat 13, indeed ratings agency Fitch further downgraded from our long-term sovereign debt rating to A-, maknanya ada penurunan. Tetapi Fitch kata tak ada penurunan. Dia cuma kata dia bagi amaran, kalau public debt ratio tak dikurangkan maka akan ada masalah di depan. Tapi tidak ada pengurangan atau penurunan. You have to admit, saya minta Pakatan Rakyat, Kuala Selangor, Shah Alam terima bahawa ada satu penipuan di dalam buku belanjawan ini. Ini yang kita mahu. Tadi disebut sedikit tentang Sikit tak boleh. tentang Shah Alam ataupun Kuala Selangor. tadi disebut sikit tentang federalisme, ya. Saya perlu jelas di sini, ya. Seolah-olah diberi gambaran bahawa hubungan prinsip federalisme di bawah Kerajaan Barisan Nasional ini tidak dipatuhi langsung, ya. Dan seolah-olah kita very central government centric tanpa kita memberi penghormatan kepada negeri-negeri. Sebab itu ada umpanan daripada pembangkang nak buat Pan Borneo Highway. Setahu saya Pan Borneo Highway ni idea daripada Barisan Nasional, diciplakkan oleh pembangkang. Sebahagian daripada highway, sebahagian daripada lebuh raya ni sedang dibina. Sahabat saya daripada Sepitang, dia tahu, dia lagi arif, dia duduk di situ, bukan dia datang daripada Semenanjung buat ceramah lepas tu lagi. Dia memang tahu, ya. Jadi soal federalisme ni, Datuk yang di-Ketua, saya nak jelaskan. Tuduhan kalau ada andaian bahawa federalisme tidak dihormati ataupun keadaan politik hari ini mengundang kepada kezaliman dilaksanakan kepada negeri-negeri yang bukan di bawah pemerintahan Barisan Nasional. Ini kita perlu meletak dalam konteks yang sebenar supaya rakyat memahami bahawa keadilan itu kita bawa kepada semua. Dan kita tidak menzalimi, kita tidak hukum, kita tidak punish mana-mana pihak walaupun keputusan, kecenderungan, pilihan politik mereka. Tadi yang disebut dari Kota Belud tu saya nak ulangi, sebab ada tuduhan bahawa statistik itu tidak betul. Ketua Pembangkang dengan angkuh kata statistik itu tak betul, pergi ambil daripada Kementerian Kewangan.
Jadi tadi dalam break tadi saya pergi jumpa pegawai Kementerian Kewangan, saya minta statistik, ya, statistik soal perbelanjaan dan kutipan cukai kerajaan persekutuan di 4 negeri bagi tahun 2006-2011 supaya kita faham. Ini terutama untuk contoh rakyat daripada negeri Kelantan yang menuntut royalti dan sebagainya. Ini konteks sebenarnya 2008 until 2011. Contoh jumlah kutipan cukai di negeri Kelantan pada tahun 2008, ya. Ini hasil kutipan cukai yang kerajaan persekutuan dapat daripada negeri Kelantan, ya, pada tahun 2008 adalah 249 juta ringgit Malaysia. Kalau ikut semangat federalisme, sudah patutnya kerajaan membelanjakan at least sekurang-kurangnya 249 ringgit Malaysia ke negeri Kelantan, proportionate dengan apa sumbangan rakyat negeri Kelantan kepada federal purse ataupun kepada tabung yang disatukan di peringkat persekutuan. Tetapi pada tahun yang sama, ingat tadi saya sebut 249 juta ringgit kutipan daripada negeri Kelantan pada tahun 2008. Belanjawan ataupun dibelanjakan perbelanjaan kerajaan pusat untuk negeri Kelantan pada tahun itu saja 4.3 bilion ringgit Malaysia. Duit royalti yang tak diberikan itu Malaysia, duit royalti yang dirompak itu lebih daripada itu. Rembau kena faham. Dah ambil banyak lagi, bagi sikit bising pula ringgit Malaysia. Saya tak halang perjuangan Kuala Krai bawa ke mahkamah royalti dan sebagainya. Cuma saya nak tunjuk bahawa existing dengan sedia ada pun sumbangan kita yang lebih dirompak banyak jauh daripada apa yang diberi balik. Kau tak nak bohong lah, jangan bohong. Data menyatakan tunjuk. Saya bilang lagi. Negeri Kedah kutipan cukai kerajaan persekutuan pada tahun 2008 adalah 1 bilion ringgit yang dibelanjakan di negeri Kedah. Oleh kerana negeri Kedah walaupun di bawah kerajaan pembangkang Pakatan Rakyat, walaupun tidak pilih Barisan Nasional, tetapi oleh kerana kita masih lagi sayang cakna kepada rakyat negeri Kedah, kita belanjakan hampir 6 bilion, 6 times. Macam mana nak kata kita zalim? Macam mana kita nak kata kita zalim? Kita go. Kita breakdown. Kalau berani breakdown. Ini syarikat mana? Buat projek. Jangan lentong lah. Kerajaan. Gimana mereka? Tapi yang apa ni fungsi ni Tuan dan Puan, itu negeri Kedah dan negeri Kelantan, ya. Kita faham sebab negeri Kedah dan negeri Kelantan memerlukan perbelanjaan, ya. Tetapi negeri Selangor, sebutkan negeri yang bagi negeri Selangor, pusat bagi sedikit. Cuba sebutkan mana negeri yang sumbang banyak tapi bagi sedikit kalau ada. Contoh bagi Melaka ke Negeri Sembilan ke? Contoh kalau ada. Kalau berani contoh Negeri Sembilan, Melaka, saya nak Perlis, sumbang yang mana? Negeri Selangor mana? Cuba tengok. Negeri Selangor. Cuba kalau berani. Hutang lagi Sabah, Sarawak. Dia sumbang mana-mana bagi mana-mana? Jawab. Dah, saya tak main dengan Kota Belud duduk. Saya main dengan Rembau. Sorry. Dia buat proportionate emolument kerajaan pusat keseluruhannya, lepas tu dia agih-agihkan mengikut negeri. Pergi pada negeri ini banyak. Ya, Rembau. Okey, itu Kedah dan Kelantannya Kuala Krai sebab bersemangat selepas naik private jet. Memang bersemangat. Sejak naik private jet bersemangat ni. Yalah, Rembau naik hati-hati. Okey. Selangor, ya. Ini Selangor buat tahun 2008. Kutipan cukai untuk negeri Selangor. Ini negara yang paling maju. 13 bilion ringgit kutipan cukai daripada negeri Selangor. 13 bilion yang dibelanjakan oleh kerajaan persekutuan untuk negeri Selangor 14.5 bilion ringgit. My point again.
Berikan satu contoh negeri yang Kula kerai. Adil. Mana ada negeri yang bagi lebih tapi pusat bagi sedikit? Contoh. Bagi contoh. Kuala Krai. Bagi contoh. Terimalah hakikat Kuala Krai. Tak ada. Terimalah hakikat bahawa Artinya pembelajaran tidak diwajib oleh Kelantan. bagus senang. Nothing doing. Bukan sesuatu yang penemuan yang seperti magical oleh Rembau. Yamat Kuala Krai. Saya yakin Rembau telah menyangkut Dewe. untuk memberikan fakta-fakta yang menyeleweng. Tadi ketua pembangkang minta kita pergi jumpa Kementerian Kewangan. Saya bermain Rembau. Ini ada statistik daripada Kementerian Kewangan. Okey, give us breakdown. Give us the breakdown. Ya. Yang Muhammad. Ali Muhammad yang lain. Saya minta tidak mengganggu Rembau. Ya. Saya nak bagi laluan. Memang tujuannya minta penjelasan. Mana negeri Yang Muhammad Kuala Krai. Tak boleh macam ni Yang Muhammad. Terima kasih Yang Rembau, terima kasih Yang Muhammad Speaker. Muhammad Rembau, tadi Yang Muhammad Rembau mengambil contoh ataupun fokus kepada negeri Kelantan, fokus pada negeri Kedah, fokus kepada negeri Selangor dan Pulau Pinang atas tajuk, atas sifat pendekatan Rembau, iaitu untuk menafikan bahawa pihak pembangkang mengatakan bahawa kerajaan pusat menzalimi kerajaan negeri pembangkang. Itu tajuknya. Itu tajuk dia. Bukannya kita nak bandingkan dengan itu. Nombor dua, yang Muhammad Rembau, angka-angka yang Muhammad Rembau dapat tadi ni sebenarnya datang daripada Kementerian Kewangan. Tengah hari tadi Muhammad Rembau, saya juga merujuk kepada Kementerian Kewangan. Saya tanya, adakah angka ini benar daripada Kementerian Kewangan? Mereka kata betul. Maknanya mereka menghina pegawai-pegawai Kementerian Kewangan. Mereka kata bahawa ini adalah angka manipulasi. Mereka menghina pegawai Kementerian Kewangan. Sekian, terima kasih. Tolong baca semua negeri. Kita nak dengar. Apa tak payah. Baca semua negeri. Kalau nak tahu ada penindasan ataupun Yang Muhammad. Rembau tak bagi jalan Yang Muhammad. terhadap Pulau Pinang dan juga terhadap Kelantan, kena tu Yang Muhammad. Rembau bagi Pasir Mas. kita tu berapa? Negeri Sabah tak tuduh kerajaan persekutuan tak adil. Cuma selama Pulau Pinang tu jelas. Yang Muhammad. So your argument does not Minta duduk Yang Muhammad Salam. buat perbandingan. Yang Muhammad. Ni nak menjawab kata tuduhan tak adil ni. Ni lah wewenang tu. Kita jawab. Ya, Pasir Mas. Ini hanya separuh daripada hujah. Tunjuk negeri lain dapat buat. Kita nak dengar Sabah. Selamat. Yang Muhammad Kuala Krai duduk Yang Muhammad. Ya. Saya nak tolong menyelesaikan masalah yang bising ini. Boleh tak Yang Muhammad tak payah sebut lagi statistik tadi, sebab mereka ni penting dengar cerita Yang Muhammad sekarang. Cuma saya nak just mengakhiri ni bab ni dengan Pulau Pinang lah. Just for the record lah, Pulau Pinang. Baca semua lah, baca semua. Pelik. Yang paling kecil sekali pelik. Kalau dia jawab, saya salute lah. Revenue to federal dan satu lagi negeri selatan tangan 16.2 bilion. Revenue to federal daripada Penang dalam 4 tahun 2008 hingga 2011 16.7 bilion. Perbelanjaan kerajaan persekutuan termasuk membina airport baru, membina jambatan semua 20.4 bilion. Ya. Bina jambatan tak sebagai pemberian kepada kerajaan negeri. Nak bagi jalan Yang Muhammad? Tak bagi Yang Muhammad. Bagan
Bagilah ini orang yang Rembau tak bagi jalan. kita bagi. Nampak sangat takut. Bagi kat Tom Trey. Ya. Malu kat Pak Mentua. Bagilah Tom Trey. Bagilah Rembau. Bagilah. Lepas tu boleh ucap. Nak bagi lagi. Okey. Mana ada sudah kita tanya soalan. Yang Muhammad, saya minta Yang Muhammad duduk, Yang Muhammad. Penjelasan. Tak bagi jalan Rembau, tak bagi jalan Yang Muhammad. Sudah tu. Indra Mahkota Padang. Kita cakap fakta. Duduk. Apa? Duduk. Tak apa, lagi kita bawa ke jawatan kuasa hak dan kebebasan. Sebab dia mengeluarkan dewan. Rujuk lah. Indra Mahkota duduk Yang Muhammad. Bawa usul sekarang. Bawa usul sekarang. Baca statistik paruh-paruh tipikal lah itu. Bawa usul. Ya Muhammad. Ya. Sikit. Tak ada. Saya cuma nak bagi tahu, ingatkan Yang Berhormat. Ya. Yang sebenarnya kenyataan Yang Berhormat Ketua Menteri Penang itu ramanya dalam YouTube, dia mengatakan 200 juta yang dia dapat, tetapi itu hanya capitation grant. Dia mungkin tak tahu dia tak tahu bahawa Kementerian Persekutuan berbelanja melalui kementerian-kementerian. Bukan kepada kerajaan menteri. 200 juta. Bagi tu lah. Jangan tergantung kata bagi negeri. Mati hujan Rembau. Ini ada kawan. Ini bunuh kawan. Bunuh. Kira sebagai bunuh. Terima kasih atas penjelasan. Yang Muhammad. Yang Muhammad. Belum. Ada Yang Muhammad. Yang Muhammad. Apa kata belum buat Tak, ini penting. Ini falsafah. If you're friend like Kota Belok, you don't need enemies lah. Ini falsafah. Yang Muhammad. Dia minta senyap Yang Muhammad. Ini Kota Belud ni pembantu rumah depan Pak Mentua ni. Jangan. Kota Belud start tweeting now please. Tuan Tua, saya rasa kesian depa ni sebab daripada tadi kena bedah, so dia tak tahan lagi. Saya nak bangkitkan ini soal federalisme. Dia bedah, kita nak jawab dia tak beri apa dia. Soal federalisme. Dia sama-sama bedah. Bedah Rembau. Bedah sama sendiri dah. Tuan M. Tua, soal federalisme dia kata bagi terus pada kerajaan negeri, ya. Dia kata bagi terus pada kerajaan negeri. Tapi kita tengok tadi saya dengar dengan tekun ucapan Ketua Pembangkang cakap negeri Selangor dapat apa surplus, reserve meningkat dan sebagainya. Tetapi masalahnya kerajaan persekutuan masih lagi terpaksa keluarkan berbilion-bilion ringgit kerana apa? Kerana banyak perkara yang tak dapat diselesaikan oleh kerajaan negeri. Janji mereka sendiri, Dato' Yang Di-Pertua, dia bangga mengatakan bahawa reserve di negeri Selangor naik. Tetapi apa guna reserve di negeri Selangor naik kalau sampah pun tak boleh kutip? Sampah pun tak boleh kutip. Orang Rembau hanya tahu. Yang Muhammad Calam. Duduk dulu Yang Muhammad Rembau. Calam. Alih Muhammad. Yang Muhammad Calam. Dah melampau dah ni. Saya minta agar Rembau tidak diganggu sedemikian Yang Muhammad, ya. Either you like it or not, tak perlu ganggu macam tu, ya. Ya, speaker. Tapi maklumatnya tak betul. Masalah sampah tak ada. Tak betul. Mana ada masalah sampah? Tak betul, nanti bahas. Ini cerita dah ada. Dah selesai dah. Bukan macam you punya belanjawan fix, tipu bulat-bulat, tipu rakyat. Ketua Pembangkang punya maklumat tadi pun tak betul, tapi saya dengar je. Tuan Yang Di-Pertua, saya bangkitkan kali ini sebab memang tidak ada delivery daripada kerajaan di bawah Pakatan Pembangkang. Kalau kita tengok negeri Selangor, buat apa mendabik dada ada reserve yang tinggi kalau janji pilihan raya tak dapat dilaksanakan? Kalau kita cakap, ya,
Dia kata, ini saya pernah sebut, tapi saya nak sebut dalam dewan, ini saya pernah sebut di luar dewan. Dia kata nak bagi pendidikan universiti percuma. Tapi janji 2008 nak bagi pendidikan tadika percuma pun tak buat di Selangor. Macam mana tu? Mana ada Dia kata janji tadika percuma? Ini pun penipuan. Ini penipuan. Tak ada dalam manifesto Pakatan Rakyat. Malahan Pakatan Rakyat tak wujud sebelum pilihan raya. Ianya hanya diwujudkan Datuk. Ya. Datuk. Tak apa, tertahan. Yang berhormat. Ahli yang berhormat. Ahli yang berhormat. Cukup lah Yang Hormat. Yang Hormat Cik Alam. Yang Hormat. Tolong Yang Hormat. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Kalau dah naik private jet ni kena ada kelas sikit lah. Jangan macam pasar je. Ya. Ada orang cemburu pula dah. Tak boleh tengok lah lain sikit. Dia tak perlu kroni saja. Nak naik jet pribadi perlu kroni. You beli kontrak kroni dapat naik jet pribadi. Betul tak? Aduh, meroyan. Jadi nak bagi apa tadika percuma tak dapat, nak bagi allowance khas untuk wanita tanpa pekerjaan tak buat, nak memastikan setiap keluarga memiliki sebuah rumah dalam skim perumahan rakyat di Selangor tak buat. Baru hari ni nak cakap soal perumahan kos rendah sebab dekat nak pilihan raya. Ni semua tak buat. Mendabik dada kata reserve tinggi tapi janji tak ditepati di peringkat Selangor. Tetapi masalahnya dia kata manifesto bukan janji. Manifesto is not a promise. Jadi saya tak faham lah manifesto ni apa benda. Manifesto ni mungkin dia saja-saja dia keluarkan, ya, macam-macam. Jadi bagi saya ini soal federalisme. Kita masih lagi membiayai dan membantu rakyat di Selangor, di Kedah, di Kelantan, di Pulau Pinang kerana Kerajaan Barisan Nasional bertanggungjawab tidak mahu rakyat ketinggalan disebabkan pemerintahan daripada pihak pembangkang. Datuk Pengurusi ada dua perkara lagi ni. Datuk Yang Di-Pertua, tak maaf. Datuk Yang Di-Pertua, berapa lama lagi Datuk? 10. Okey. Kesian orang untuk saya nak bangkitkan soal fiscal prudence, ya. Saya ucapkan tahniah kepada kerajaan sebab saya melihat value for money dari segi perbelanjaan kita sedang meningkat, ya. Saya difahamkan bahawa sebahagian besar ataupun hampir semua daripada projek-projek kerajaan sekarang ini melalui at least tender terhad, ya. Maksudnya kita telah kurangkan pemberian dengan terus dan sebagainya, dan ini akan melihat kutipan hasil kita meningkat. Bukan hanya kutipan hasil dari segi keberkesanan lembaga hasil dalam negeri, custom diraja Malaysia, tetapi dari segi value for money. Dari segi value for money kita dapat meningkatkan lagi. Tetapi di sini saya juga ingin memberi reality check kepada Dewan inilah, ya. Disebabkan Mangkang, tadi Ketua Mangkang pun kata kalau dia boleh hapuskan rasuah 28 bilion setiap tahun. Dia kata ini unjuran ataupun figure yang dapat daripada laporan Auditor General pada tahun 2008. Tapi dah banyak kali kita sebut dalam Dewan dan luar Dewan, dalam laporan Ketua Audit Negara tahun 2008 atau mana-mana tahun pun tak pernah sebut bahawa kos leakages adalah 28 bilion ringgit. Tapi masuk dalam ucapan itu nak mislead Dewan. Jadi kita malas lah nak bangkit. Kita malas nak mencelah kata itu adalah misleading statement. Where can you get 28 bilion ringgit untuk saving daripada leakages? Saya nak mengajar, saya nak bagi kuliah sikit tentang leakages ini, ya. Leakages. Dia kata dia boleh buat penjimatan 28 bilion ringgit. Angka itu tidak disebut langsung dalam laporan Ketua Audit Negara pada tahun 2008 atau mana-mana tahun pun. Tetapi adalah satu extrapolation yang telah dibuat oleh surat khabar yang selepas itu telah mengakui bahawa itu adalah satu unjuran yang tidak betul. Tetapi saya dah tulis pasal benda ni, saya nak sebut dalam Dewan. Kita ambil
bajet belanjawan 2012. Ini supaya jelas, bajet 2012. Amount asal 232.8 bilion ringgit Malaysia, ya. Kalau kita anggap bahawa kita dapat 10% saving daripada bajet, kita boleh jimat 23 bilion ringgit. Tetapi bukan semua daripada 232.8 bilion ringgit ini adalah perbelanjaan perolehan, procurement. Ada banyak yang fixed charges, pembayaran tetap yang tak ada peluang langsung untuk ketirisan, tak ada peluang langsung untuk rasuah, tak ada peluang langsung untuk leakages. Saya bagi contoh, daripada 232.8 bilion, 52 bilion adalah emolument, dalam bahasa mudah gaji kaki tangan kerajaan, pencen dan sebagainya. 96.5 bilion ringgit adalah fixed charges and grants, termasuk capitation grant yang kita beri kepada kerajaan negeri. Jadi dalam jumlah tersebut, jumlah hampir 150 bilion ringgit tersebut, tak boleh ada leakages. There cannot be leakages. Tinggal apa? Tinggal 84 bilion, iaitu perolehan dalam bentuk supply and services, purchase of assets dan development expenditure. Ini yang dikatakan mungkin ada margin, mungkin ada commission dan sebagainya. Tuduhan 84.3 bilion ringgit. Kalau kita ambil penjimatan daripada ini pun 10% penjimatan, ambillah Negeri Selangor 20%, we only come up with 16 billion ringgit savings. 16 billion ringgit savings yang diperlukan oleh Pakatan Rakyat, ya? Estimate, conservative estimate 100 bilion untuk janji pilihan raya saja. Tak cukup untuk membiayai, janji bulan bintang dan Cakrawala Bima Sakti tadi. Tak cukup. Jadi soal savings ini satu andaian, ya, bahawa ada penjimatan yang boleh dibuat. Yang keduanya, andaian itu salah. Bukan 28 bilion, tetapi kita kena ambil dari segi perolehan. Itu pun saya sebut bahawa di bawah kepimpinan Perdana Menteri yang mengutamakan ketulusan, banyak projek diberi secara tender pada hari ini. Dan kita melihat penjimatan yang tinggi. Sebelum kita ada ketulusan, saya nak bangkitkan soal federalisme. Saya nak bangkitkan soal federalisme sebab ini berhubung dengan pendapatan negara. Ini dikaitkan dengan pendapatan negara. Ini dikaitkan dengan hasil kutipan negara. Ya? Seorang lecturer, saya bangkitkan bagaimana bila kita buat unjuran, kita bertanggungjawab. Bila kita buat unjuran untuk belanjawan, kita bertanggungjawab. Kita tidak janji apa-apa melebihinya. Dan saya minta balance sheet budgeting. Kuala Selangor. Speaker, he is misleading the Dewan. Misleading the Dewan ataupun yang Muhammad tak suka dengar. Bukan. Ya. Dia tak perlu macam tu. Yang Muhammad mencela tu salah. Tak boleh macam tu. Saya kata student tak tanya, student tak bertanya lecturer. Dia tak bagi jalan. Tak bagi jalan. Speaker lah. Dia hanya bercakap tentang perbelanjaan dalam pembangunan dan operation. Cukuplah. Betul, speaker pun dia tak dengar. Yang Muhammad Rembau. 150 billion. You got no standing. Tak boleh bercakap jika yang berucap tak bagi jalan. Sebab dia kata dia bagi kuliah. Sudah tak tanya. Ada kali dia bagi kuliah harap. Kalau tak ada jawab dia bagi kuliah. Tuan Yang Tua, saya mengakhiri ucapan saya dengan sekali lagi satu analisa mengenai realiti. Ini mengenai royalty minyak, ya, royalty minyak yang hari ini kita memahami tuntutan daripada negeri Kelantan contohnya dan sebagainya, tetapi harus kita fikir soal implikasi kewangan. Implikasi kewangan bila kita cakap soal meningkatkan royalty daripada 5% hingga 20%. Dia bukan semudah itu. Dia akan ada implikasi kepada kutipan cukai kita. Kutipan cukai yang akan turun daripada 31% buat masa ini kepada 21%. Kutipan cukai kita akan turun. Dan kita juga akan melihat pulangan untuk Petronas juga akan turun. Kalau kita ambil analisa satu tong dia punya kos dia RM45, cukai dia RM17, petroleum tax RM17 dan dengan production sharing contract RM11, royalty RM10. Kalau kita naik, ini akan memberi kesan kepada kita
Jadi sebelum kita buat satu unjuran, perlu kita ada satu fokus. Bagaimana sebelum kita buat satu janji, perlu ada satu unjuran apakah impact kepada kerajaan kita. Sebab itu saya nak mengakhiri ucapan saya dengan mengatakan bahawa bila kita bentangkan belanjawan, bukan perkara yang mudah, yang remeh. Bila kita bentangkan belanjawan, mestilah ada analisa mengenai kesan kepada kutipan hasil kita dan juga perbelanjaan kita. Unjuran itu mesti tepat. Jangan kita buat janji yang tak boleh kita tunaikan. Janji mesti ditepati. Sebab itu pada hari ini, bila kita bentangkan soal bajet kita pada hari ini, kita jelas bahawa ia masih lagi akan menimbulkan defisit sebanyak 4%. Tetapi itu adalah unjuran yang realistik. Tuan Yang Ketua, saya mengakhiri ucapan saya bagi pihak ahli-ahli parlimen daripada Barisan Nasional, ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita atas pembentangan bajet yang bertanggungjawab, yang menyeluruh, dan yang lebih penting sekali Tuan Yang Ketua, sebuah bajet yang memakmurkan negara, yang mensejahtera rakyat, yang sebuah janji yang ditepati. Bukannya janji tema pembangkang ekonomi rakyat negara berkat, tetapi sebenarnya ekonomi gaya negara bankrupt. Saya menyokong. Pak Menteri, apa yang Menteri Pan?